Okey. Saya adalah pengurus agensi di Hans Legacy dan bersama sahabat saya Encik Muhammad Encik Fazli Razali juga pengurus unit di Hans Legacy. Okey. Siapa kami? Kami siapa Hans, okey? Hans ialah diasaskan, ditubuhkan pada 16 Ogos 2019 bagi tujuan mendidik serta membantu masyarakat Islam dan memahami perancang harta di Malaysia dengan mengkonsepkan 3M, iaitu mampu, mudah dan menarik. Kami menyahut tuntutan fardu kifayah ini agar ianya dapat memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya. Kekuatan mempunyai 20 ketua perunding dan lebih 1,800 perunding di seluruh Malaysia. Okey, apa peranan dan tanggungjawab kami? Okey. Peranan dan tanggungjawab kami adalah menyebarkan ilmu perancangan harta Islam dan usaha membantu ummah memahami apa itu perancangan harta, pengurusan harta pusaka, proses pembahagian harta pusaka melalui faraid, memahami wasiat, hibah, khutbah pusaka dan lain-lain. Menasihat prospek agar membuat perancangan harta dan instrumen wasiat hibah, dana takaful dan pakej khairat kematian yang disediakan oleh syarikat, serta merekrut perunding bawahan dalam usaha meramaikan perunding pewarisan bagi menyebarkan serta meningkatkan karier. Okay. Pewarisan Islam dan tanggungjawab kita. Okay. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua mesti ada harta dan mesti ada hasrat. Okey? Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah untuk kita memberi begitu saja kepada waris kita. Dianya kena melalui 4 proses ataupun 4 perkara yang dilalui waris sebelum menerima harta. Okey. Yang pertama, mestilah melalui syarak. Okey, apa dia syarak? Iaitu kena urus jenazah, selesaikan hutang dengan Allah dan manusia, dan melalui wasiat, hibah, harta sekalian dan sebagainya. Okey. Yang kedua, faraid. Okey, faraid kita kena tengok masih ada ibu bapa mertua, tukang faraid berlapis, tiada anak lelaki ataupun waris pendinding. Okey. Yang ketiga, kena melalui proses urus pusaka yang mana kita tahu memerlukan duit dan masa. Okey. Dan yang keempat, kena melalui perundangan. Apa itu perundangan? Okey, perundangan kena melalui pusaka kecil, pusaka besar dan amanah raya. Okey. Dalam membuat perancangan, ia akan memudahkan proses turun milik harta kepada waris akan menjadi mudah. Yang pertama saya share mengikut syarat juga. Okey, apa yang kita sediakan, khutbah pusaka secara percuma dan melalui perundangan kita menyediakan pentadbir harta, kita senaraikan harta, kita senaraikan hutang. Okey. Yang ketiga, kita ada wasiat dan hibah harta. Okey. Ianya terkeluar dari proses pentadbiran dan pengagihan ikut hasrat dan harmoni. Okey. Yang keempat, kita menyediakan dana segera di mana untuk selesaikan hutang, kos urus pusaka, kelangsungan hidup waris dan tebus faraid. Okey. Juga kita sediakan dana bantas daripada takaful, ASB, tabung haji dan KWSP. Untuk itu, saya serahkan kepada speaker kita, Tuan Muhammad Fazli, untuk meneruskan kita punya acara malam ini. Dipersilakan, Tuan. Okey, terima kasih Tuan Rahman. Dengar suara saya clear? Kalau clear angkat tangan. Clear. Okey, alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain.
Jadi saya akan sambung penerangan kita tentang pewarisan harta Islam untuk malam ni. Jadi semua dah tahulah nama saya Fazli. Dan malam ni saya nak sambung tentang kita nak berbicara tentang pewarisan harta Islam ni. Yang pertama sekali kita kena tahu adalah kita kena berimanlah dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah telah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi syarat untuk setiap orang untuk syarat untuk mati ini adalah syarat dia adalah bernyawa. Jadi setiap apa-apa yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Jadi kita kena ingat yang sesungguhnya mati itu benar, seksa kubur itu benar, okey, alam barzakh itu benar, siratul mustaqim itu benar, syurga itu benar dan neraka itu benar. Jadi sebagai seorang muslim kita kena wajib beriman pada perkara-perkara ghaib yang telah disebut di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 perkara yang akan ditinggalkan apabila seseorang meninggal dunia. Ada 3 perkara. Yang pertama waris, dia akan meninggalkan waris, yang kedua meninggalkan harta, dan yang ketiga meninggalkan hutang. Kadang-kadang ada orang cakap saya tak ada hutang. Tapi kadang-kadang dia mungkin terlupa, mungkin hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dia belum bayar lagi, ada fidyah, ada haji yang belum ditunaikan, ada nazar yang belum ditunaikan. Okey. Jadi itu adalah hutang-hutang yang perlu dijelaskan juga. Jadi apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh, doa daripada anak soleh dan soleha. Okey. Jadi apabila berlaku kematian, apa yang selalu kita fikir, apa yang perlu anda fikir? Jadi yang pertama adalah kita kena tahu siapa waris faraid kita. Jadi dekat sini saya pasti ramai yang dah tahu siapa waris faraid sendiri masing-masing kan. Tuan-tuan dan puan-puan semua dah tahu siapa waris faraid. Tapi jangan terkejut kerana ramai dekat luar sana yang masih tak tahu siapa waris faraid dia. Setiap hari saya selalu ditanya. Saya baru kematian suami, berapa bahagian saya sebagai isteri dan anak-anak. Kadang-kadang dia terlupa mak, ibu dan ayah kepada arwah suami pun ada bahagian. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita kena tahu. Jadi ke mana harta pula dan hutang. Hutang si mati ni adakah dah dijelaskan? Kadang-kadang si waris-waris ni sibuk nak faraidkan harta tapi dia tak tanya hutang arwah ni ada lagi ke tak. Dan ada yang kos urus pusaka, pentadbiran, duty stamp, cara hidup anak, keluarga, balu dan anak-anak. Ada anak-anak, kalau anak masih kecil, anak yatim, siapa yang nak perlu sara hidup keluarga arwah-arwah ni kan. Jadi tahukah anda bila berlaku kematian, semua harta-harta akan menjadi beku. Okey. Jadi harta termasuklah akaun bank, saham, semuanya dibekukan. Okey, dan dia perlu ditadbir. Okey. Next. Kenapa perlu ditadbir? Sebab yang pertama kita nak percepatkan proses penyelesaian pusaka. Tak ada yang istilah tanah kubur mak ayah masih merah lagi kan. Kadang-kadang ada tanah yang bukan merah, ada tanah hitam kalau tanah jenis tanah gambut kan. Jadi dia tak ada isu kenapa nak buat cepat-cepat ni. Sebenarnya yang lagi afdal, lagi sunnah nak mempercepatkan proses penyelesaian pusaka ni. Sebab kita nak membuat agihan harta, dan pembagian harta ni yang pertama kita kena ingat dia ada berlangsung perlu mengikut hukum syarak, dan yang kedua perundangan. Okey. Next. Jadi apakah cabaran pentadbiran harta pada hari ini? Pada hari ini kita cakap pada hari inilah. Pada hari ini maksudnya ada undang-undang yang perlu kita ikut. Ada lunas undang-undang yang perlu kita ikut. Ada bayaran daripada khidmat peguam yang kita perlu buat. Ada fee daripada syarikat amanah. Kalau syarikat amanah itu yang menguruskan harta pusaka kita, dan ini contohlah fee daripada amanah raya kan. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tengoklah. Bagi harta yang lebih daripada 500,000 ni kan. Kalau harta tu 2 juta, kadang-kadang dia punya fee tu boleh mencecah sampai 1 ke 2%. Jadi kalau harta 5 juta, bayangkan 1% adalah berapa? 50,000. Itu adalah kos ataupun fee yang perlu ditanggung oleh waris-waris ataupun si mati sendirilah untuk menguruskan pusakanya. Okey. Ini pula adalah contoh fee yang perkhidmatan yang dikenakan di pejabat pusaka kecil. Jadi pejabat pusaka kecil ni memang murah sikit lah.
dia punya memang murah banyak pun sebenarnya. Dia 0.2% je daripada nilai harta si mati. Tapi dia ada tapi. Kalau di Selangor di Selangor saja nak dapat tarikh bicara kuasa tu saja kurang-kurang setahun. Ada kes yang saya dah jumpa setahun 4 bulan pun belum selesai lagi. Belum dapat tarikh bicara lagi. Dah dapat tarikh bicara tu nanti nak kena tunggu pula surat kuasa dikeluarkan. Surat kuasa lagi sebulan 2 bulan. Jadi anak-anak waris-waris kepada si mati ni kadang-kadang ada harta yang mereka perlukan, duit dalam akaun bank kan, duit daripada saham amanah. Itu contoh-contohnya lah. Okey. Jadi kita tengok pada hari ini, saya rasa saya tak perlu cakap lah perkara ni. Tuan-tuan dan puan-puan pun sendiri selalu dengar, selalu tengok di surat khabar kan. Banyak isu-isu yang berpunca daripada harta pusaka ni. Kadang-kadang ada yang bergaduh, ada yang abang maut. Dan kalau kita nak tengok, year to date ni maksudnya sehingga hari ini dekat 90 bilion harta berku di Malaysia, dan daripada 90 bilion ni 80 ke 90% adalah harta umat Islam, orang Islam. Jadi dan ada lebih kurang 1 juta tanah yang belum diturun milik kepada pewaris-pewaris yang baru. Ini dia statistik dia lah, kalau tuan-tuan boleh tengok 2004 harta yang beku ni 15 bilion je, tapi dia naik dalam masa 15 ke 16 tahun, dia naik almost 400% ke 90 bilion. 500% ke 90 bilion. Okey, jadi apa masalah dia sebenarnya ni? Kan orang Islam kan dah ada hukum faraid. Jadi bila berlakunya masalah urus harta pusaka ni, kita nampak penulis buku ni dia tulis setiap 1000 kematian 990 waris dan bukan waris makan harta secara haram. Kadang-kadang ada yang duduk rumah pusaka, kadang-kadang dia ingat tu rumah dapat kat dia, padahal ada waris-waris yang lain, makan hasil kebun. Lagi-lagi yang jenis tanah felda kan, yang si abang tu dia ingat duit hasil tu dapat kat dia seorang, dia tak agih kat adik-adik. Jadi itu makan harta pusaka, makan harta secara haram lah. Yang paling ketara sekali kadang-kadang ada yang orang perempuan dapat ambil barang kemas mak, dia turun kat anak dia, turun kat cucu dia, padahal adik-beradik lelaki pun ada bahagian. Okey, jadi punca dia adalah yang pertama, waris tak faham tentang hukum faraid. Macam saya cakap tadi, saya dah terangkan tak faham siapa waris-waris faraid. Dia tak tahu pusaka ni perlu melalui proses pentadbiran. Okey, dia tak dapat muafakat. Waris-waris tak dapat muafakat ni biasa kita dengar lah. Okey, jadi yang ada juga waris yang tak tahu nak mula di mana. Okey, ada yang tak tahu harta pusaka arwah ayah atau arwah ibu ni kat mana. Kadang-kadang ayah ni ada harta banyak tapi tak tahu kat mana tanahnya, di mana akaun bank, ada akaun bank apa kan. Jadi ada yang terakhir sekali, waris tak mampu bayar kos pengurusan pusaka yang mahal. Okey. Jadi kita akan tengok pula harta beku ni dia sebenarnya tanggungjawab siapa. Okey. Next. Perancangan harta Islam. Kita kena ingat perancangan harta Islam, perancangan harta ialah pengurusan harta pusaka secara teratur dan sah menurut undang-undang dan hukum syarak yang dilakukan semasa hidup. Sebab itulah kita buat perancangan harta Islam. Okey. Kenapa perlu buat perancangan? Ni kita akan ambil lah daripada hadis Rasulullah SAW. Kita baca kat sini, 2 kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehinggalah dia ditanya tentang umurnya, ke mana dia habiskan, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya, harta dia ke mana, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, tubuh badannya untuk apa digunakan. Okey. Jadi sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini tentang harta. Okey. Dan harta pusaka ni ada yang mula dan cepat selesai supaya harta yang ditinggalkan tak menjadi beku selamanya. Jadi sebab itulah kita perlu membuat perancangan harta. Supaya harta ni dapat dimanfaatkan oleh waris dan dia tak memudaratkan. Kadang-kadang waris ni ada waris yang yatim lah, anak yatim masih kecil dan balu. Mungkin si isteri tak bekerja. Jadi kalau pengurusan harta pusaka ni dapat dibuat secepat mungkin, maka dapatlah waris-waris tadi memanfaatkan harta ni. Okey, dan hutang dapat dibayar dan dituntut, dan waris tak makan harta batil, dan keluarga kekal harmoni, bersatu, berkasih sayang, tak bergaduh kan. Okey,
So jelas kat sini siapa yang sangat perlu buat perancangan. Ini yang saya nak ulas lebih sikit lah kat sini. Yang pertama adalah dia ada waris faraid yang rumit. Kadang-kadang ada pasangan suami isteri dah lama berkahwin, dah 20 tahun atau 30 tahun berkahwin, tak ada anak, tak ada waris, belum direzekikan anak kan. Tapi ada harta, ada rumah, kan ada perniagaan. Ke mana harta-harta ni akan pergi? Ada yang pasangan ni ada anak perempuan sahaja, jadi anak perempuan sahaja ni dia tak menghabiskan baki harta pusaka. Dia akan turun kepada adik-beradik ataupun pergi kepada waris belah atas lah. Dan ada yang anak angkat, ada yang berpoligami, mu'alaf. Anak angkat ni kadang-kadang kesian, kita ambil daripada kecil, kita bela macam anak kita sendiri, kita sayang macam anak kita sendiri kan. Tapi bila dah kita meninggal dunia, rupanya anak angkat ni tak ada bahagian langsung daripada harta pusaka kita. Jadi ini satulah perkara yang kita macam menidakkan apa-apa yang kita nak bagilah pada anak angkat ni. Okey, dan ada pula yang golongan yang kedua, ada harta yang pelbagai atau nilai tinggi. Harta dia ada banyak jenis harta, lokasi berbeza-beza. Kadang-kadang waris pun tak tahu. Kadang-kadang ayah ni ada tanah dekat Kedah, dekat Johor beli kan. Suka beli property, suka beli aset. Saya pernah jumpa satu orang Melayu ada 50 biji rumah. So bayangkan waris-waris dia, macam mana waris dia nak tahu rumah-rumah bapa, arwah bapa dia besok ni. Okey, dan ada yang ketiga pula, hasrat dia berbeza daripada faraid. Kita kena tahu faraid ni wajib, tapi semasa hidup kita boleh beri sama rata kepada anak-anak, kita boleh agihkan harta kita melalui instrumen apa, nanti kita akan bincangkan di slide-slide yang seterusnya lah. Okey, ada yang waris pula tidak mahir, bawah umur atau OKU. Dan waris-waris yang OKU ni dari segi akal lah, maknanya anak istimewa akal ni kan. Sebab dalam Al-Quran pun surah An-Nisa ayat kelima tak silap saya, Allah telah melarang kita untuk memberikan harta kepada anak-anak yang masih belum baligh, yang belum sempurna akal dia. Maknanya dia kategori dia yang belum baligh ni dan termasuk yang belum sempurna akal, yang tidak sempurna akal. Jadi mereka ni tak boleh memegang harta, dia kena ada pemegang amanah. Kita dah tahu ke siapa pemegang amanah mereka ni? Okey, next. Maaf saya kena pergi laju sikit sebab slide kita banyak malam ni. Saya nak kena cover beberapa topik. So, mana yang tak sempat dengar ataupun tak jelas tu nanti boleh simpan. Soalan tu nanti boleh type di ruangan chat ataupun nanti boleh tanyalah di sesi Q&A. Apa perancangan harta yang dibenarkan? Okey, yang pertama sekali adalah ini adalah instrumen perancangan harta di Malaysia lah yang dibenarkan. Wasiat, hibah, deklarasi harta sepencarian, wakaf, dana segera, takaful dan sedekah. Okey. So yang pertama sekali kita akan bincang tentang wasiat. Wasiat ni apa dia? Wasiat ni yang bahasa mudah dia adalah ikrar lah. Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa dia hidup. Semasa dia hidup ya. Dan wasiat ni akan terlaksana selepas dia mati. So ramai orang yang confuse kat sini apa fungsi wasiat sebenarnya. Fungsi wasiat ni yang pertama sekali adalah kita nak berlantik wasi. Wasiat tu diambil daripada perkataan wasi, W-A-S-I, wasi. A itu adalah apa? Amanah. Dan T itu adalah tadbir. Jadi wasi ni adalah dia pemegang amanah yang akan menguruskan harta kita selepas kita meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala malam ni dah tahu ke siapa wasi yang kita dah lantik ataupun yang kita akan lantik kalau yang belum membuat wasiat lagi. Dah terbayang tak? Sebab wasi ni adalah seorang yang penting. Dia yang akan menguruskan harta pusaka kita besok. Okey, yang kedua adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris. Ini yang saya cakap tadi, ada anak angkat, ada anak tiri, kan ada cucu yang tak ada bahagian faraid. Kita bolehlah buat wasiat harta kepada mereka, tapi yang maksimum dibenarkan mengikut syarak adalah 1/3 sahaja. Dan ataupun kita nak membuat saham akhirat, kita nak buat sedekah, nak wakaf. Okey, inilah fungsi dia wasiat. Yang ketiga sekali adalah wasiat pesanan. Kita boleh buatlah wasiat pesanan terakhir kepada waris-waris kita sebelum kita pergi. Jadi kita dokumenkan wasiat pesanan kita ni. Nanti saya akan tunjuk dekat slide seterusnya apa contoh wasiat pesanan yang kita boleh buat lah. Ini contoh dia. Contoh semasa hidup si ayah ni buat pesanan, wahai isteriku, didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian pesanan kepada anak-anak, wahai anak-anakku, jagalah ibu dan jangan kamu menderhakainya. Jangan tinggal solat 5 waktu. Kan elok buat pesanan-pesanan macam ni kalau anak-anak bergaduh kan.
nanti si mak nanti boleh buka dokumen wasiat ayah ni kan. Ni baca time-time raya kan bergaduh ke apa adik-beradik kan. Bacakan wasiat ayah ni. Ni ayah dah pesan dah jangan bergaduh. Ayah dah bagilah harta sama rata, jangan bergaduh. Kalau ada kelapangan buat kenduri kesyukuran doa selamat untuk ayah. Inilah contoh-contoh wasiat pesanan yang boleh dibuat. Okey. Next. Ini adalah contoh lah, ini adalah dalil di dalam Al-Quran mengenai kewajipan ataupun keperluan membuat wasiat lah. Ini maknanya ini sebelum turunnya ayat membuat hibah. Okey, next. Okey, kelebihan. Wasiat ni macam saya cakap tadi dia nak melantik wasi sebab wasi ni yang akan menjalankan pentadbiran harta pusaka kita. Macam saya cakap tadi kan harta pusaka ni dia perlu ditadbir, dia tak boleh dibiarkan begitu saja tapi kena ada seseorang lah yang nak mentadbir. Dia tak boleh orang si abang sulung tolak kepada abangah tolak kepada kak cik kan engkau lah jadi wasi ya. Jadi kan pening kat situ kan lambat masanya kan. Jadi bila si ayah ataupun si ibu ni dah buat wasiat, dia dah lantik siap-siap wasi ni, maknanya senanglah tugas wasi ni. Okey, tempoh masa pun boleh dipercepatkan. Dan kalau si ayah dan si ibu ni dia ada membuat wasiat 1/3 nak bagi kepada bukan waris atau nak buat sedekah jariah. Ada. Nak buat sedekah jariah kan. Jadi bolehlah wasi ni laksanakan. Okey. Next. Jadi kenapa orang Islam perlu tulis wasiat sebelum meninggal dunia? Jadi yang pertama, wasiat ni memang tuntutan syarak lah. Saya dah bawakan dalil daripada Al-Quran tadi kan, surah Al-Baqarah ayat 180. Nanti tuan-tuan dengan puan-puan boleh semak sendiri. Dan yang kedua, kematian itu pasti. Kita dah tahu kematian itu pasti. Cuma kita tak tahu bila. Mungkin hari ini, mungkin besok. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh senaraikan hutang kita di dunia dan di akhirat yang ditinggalkan untuk wajib sebab dia wajib diselesaikan. Ramai orang yang tak tahu arwah ayah ni ada hutang kat mana, siapa yang berhutang dengan arwah ayah kan. Jadi bila kita dah dokumenkan di dalam wasiat kita kan mudah kerja wasi nanti kan dia cari je orang yang ayah berhutang ataupun orang yang berhutang dengan arwah ayah dia. Okey. Dan yang ketiga tadi, yang kelima dapat melantik penjaga harta bagi anak bawah umur dan kurang upaya. Bagi lagi-lagi bagi suami suami ni sangat penting untuk dia membuat wasiat, melantik wasi. Lagi-lagi dia boleh membuat wasiat, melantik wasi isteri dia sebagai wasi. Sebab kalau si suami meninggal dunia, wasi ni dia tak automatik jatuh kepada isteri Dia lain dengan undang-undang hadanah. Hadanah ni kalau berlaku kematian memang dapatlah penjagaan tu pada isteri. Tapi kalau dari segi harta pusaka ni dia tak turun kepada isteri, dia akan pergi kepada bapa mertua. Maknanya bapa kepada suami lah ataupun adik-beradik suami ni. Okey, itu yang pentingnya kenapa si suami ni kena buat wasiat. Jadi tuan-tuan dengan puan-puan malam ni mana si suami yang belum buat wasiat tu, suruhlah dia buat wasiat, melantik wasi isteri sebagai wasi. Kan mudah nanti. Dan yang terakhir sekali macam saya cakap lah tadi, menyampaikan pesanan. Ini yang banyak orang confuse kat sini saya terangkan sedikit. Salah faham tentang wasiat ni. Wasiat ni memadai dengan lisan. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahun 2023 ni, janganlah pakai lisan-lisan lagi ni. Kan dulu arwah ayah dulu dah pesan, tanah ni bagi kat aku. Arwah ayah pesan. Pesanan tu pun sebenarnya tak betul. Mana boleh bagi wasiat harta kepada waris yang ada bahagian faraid. Jadi wasiat yang ingin dibuat tu hendaklah didokumenkan secara rasmi. Buatlah dengan syarikat wasiat. Berapa je sekarang ni, tak mahal sangat pun. Dengan Hans Legacy pun wasiat baru RM400. Murah sangat. Okey. Wasiat tidak boleh diubah. Ini pun satu perkara yang orang banyak terlepas pandang. Selagi pewasiat tu masih hidup, wasiat dia boleh ditukar. Boleh selagi dia masih hidup lah, dia boleh tukar wasiat, dia boleh batalkan wasiat dia dan dia boleh tukar yang baru. Okey, boleh wasiat semua harta. Ini tak boleh. Wasiat adalah 1/3 saja daripada harta. Itu pun kepada yang bukan waris dan untuk saham akhirat lah. Dan yang keempat, tak ada harta. Ini yang banyaklah orang cakap, saya tak ada harta, tak payahlah buat wasiat. Memanglah tak ada harta, tapi ada harta maknanya macam CEO kita Tuan Azhar selalu cakap kan, selipar Jepun tu pun harta juga, pakaian pun harta juga.
Kadang-kadang si anak ni dia ambil je baju kain kain apa kain batik mak dia kan. Kain kain apa tah yang kain sarung tu. Kain batik lah kot. Kan dia sayang sangat kat mak dia ambil. Punya dia tak tahu punya Kain songket. kain songket kan dia tak tahu sebenarnya kain-kain itu pun perlu difaraidkan. Jadi ni juga salah faham ni. Saya nak wasiatkan rumah dan harta saya kepada isteri dan anak-anak saya. Hukumnya memang tak boleh lah kerana wasiat hanya boleh dibuat kepada bukan waris. Saya nak wasiatkan keluaran harta saya kepada anak angkat. Anak angkat pun tak boleh. Anak angkat maksimum 1/3 saja. Jadi kalau dia nak wasiatkan rumah tak boleh sebab rumah kalau 1/3 tu daripada rumah macam ni lah. Kita nak bahagi 1/3 daripada rumah kan. Kalau duit tak apalah. Saya nak wasiatkan rumah ini kepada anak lelaki sulung saya saja pun tak boleh juga. Okay, next. Ini adalah proses pentadbiran tanpa wasiat. Ini tanpa wasiat. Kalau tak ada buat wasiat, bila meninggalnya seseorang tu maknanya harta dia akan beku dan si waris-waris ni perlu membuat permohonan surat kuasa lah. Ataupun permohonan tuntut pusaka. Jika harta dia melebihi 2 juta, dia perlu dibuat di mahkamah tinggi. Okey, dia perlu melantiklah pentadbir. Kadang-kadang nak melantik pentadbir ni pun makan masa. Macam saya cakap tadi kan, waris-waris tak setuju, si abang nak jadi pentadbir, Kak Long pun nak jadi pentadbir. Dan bila dah melantik pentadbir ni, kena buat pula melantik 2 penjamin. 2 penjamin ni pula, dia kena ada harta yang sama banyak dengan si mati. So kalau harta pusaka kita besok 5 juta, 2 orang penjamin yang si waris-waris kita ni perlu kemukakan pula, harta dia pun mesti sama dengan harta yang pusaka yang ditinggalkan, 5 juta juga. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan bayangkan anak-anak kita nak cari siapa yang boleh menjadi penjamin? Dah ada penjamin ni barulah surat kuasa mentadbir ataupun gerang probate dikeluarkan. Okey. Itu masalah dia kalau tak ada buat wasiat. Pentingnya kenapa kena ada wasiat. Yang ni kenapa perlu saya berwasiat sedangkan hukum faraid ada. Jadi kita kena ingat sebagai seorang Muslim kita tertakluk kepada 2 perkara lah. Yang satu pentadbiran. Jadi wasiat ni dia bersangkut paut dengan pentadbiran. Dipanggil administration. Pengagihan ni faraid lah. Faraid, maknanya semua waris dah ada bahagian-bahagian yang ditetapkan di dalam Al-Quran. So ramai yang fikir mereka tak perlu merancang harta kerana sudah ada hukum faraid. Macam saya cakap tadilah, saya dah bagi tahu kita tertakluk kepada 2 perkara, undang-undang dan juga undang-undang syariah dan juga undang-undang civil. Okey. Jadi next. Okey, yang wasiat kita tadi dah habis. Saya akan pergi pula kepada hibah. So hibah ni apa? Next. Okey, hibah dari segi bahasa mudahnya adalah pemberian lah ataupun pemberian yang dibuat semasa hidup, diberikan sebagai tanda kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Maknanya si suami ni nak hibahkan rumah ataupun kereta dia kepada isteri, ataupun si isteri ni nak hibahkan rumah ataupun kereta kepada suami, ataupun si suami ataupun si bapa ataupun ibu nak hibahkan rumah dan kereta kepada anak-anak. Itu pun boleh. Maknanya hibah ni dibuat semasa-masa hidup lah. Semasa-masa hidup dia tanpa mengharapkan apa-apa balasan lah. Maknanya tak perlu diganti dengan wang daripada si penerima hibah ni. Okey, kadang-kadang ada yang tak faham hibah ni dia cakap hadiah. Tapi dari segi bahasanya hadiah ni boleh bagi secara surprise, tapi tak boleh hibah, tak boleh. Hibah dia kena bagi secara terang lah, dia ada akad. Dia ada akad dan sirah dia, kena ada ijab dan qabul. Dan apakah itu hibah? Hibah ni bebas lah kita nak bagi kat sesiapa pun dengan sebanyak mana pun. Okey? Dia tak ada limit harta yang boleh dihibah ni. Okey, tapi bila kita buat hibah bersyarat ni, syarat dia harta ni boleh digunakan lagi lah oleh pemberi hibah selagi dia hidup. Sebab kita nak melindungi kebajikan pemberi hibah ni. Sebab bila kita buat hibah yang hibah mutlak, kita transfer ownership terus. Katakan si ayah ni buat transfer ownership terus rumah kepada anak. Ada risiko, dan banyak kes pun sebenarnya. Si anak ni dia pergi pajakkan rumah tu, dia pergi jual rumah tu. Jadi ibu dan ayah ni dah hilang tempat berteduh, tempat jelah dah menghabiskan sisa-sisa hidup kan. Jadi itulah masalah dia, sebab tu hibah bersyarat ni dibuat.
Dan penerima hibah ni nanti dia akan terima harta dan manfaat harta tu selepas pemberi hibah meninggal dunia. Okey. Jadi dia tak samalah dengan transfer ownership hibah bersyarat ni. Itu hibah mutlak nama dia. Okey. Dan hibah terkeluar daripada harta pusaka. Okey. Next. Ini adalah 4 rukun hibah. Jadi kadang-kadang ada orang confuse, dia cakap dulu arwah ayah dah hibah dekat aku rumah ni, arwah ayah dah hibah dekat aku harta ni kan. Tapi bila kita tanya apa rukun hibah, dia tak boleh jawab sebab rukun hibah ni dia kena ada 4. Ini yang wajib lah ikut syarak. Dia kena ada pemberi. Pemberi ni dia mestilah sempurna akal, balik, dia tak mufli dan dia tak boleh dipaksa. Maknanya si anak ni dia tak boleh paksa hibah kat ayah kan. Dia ambil pisau, dia letak kat leher ayah dia. Hibahkan rumah ni kat aku sekarang, dekat saya sekarang. Tak boleh. Dia kena dengan rela hatilah hibah ni. Okey. Dan dia ada penerima. Penerima ni sesiapa sahajalah. Dia tak kira. Asal boleh memiliki harta. Kalau anak tu yang dia belum mukallaf ni belum balik lah. Dia kena ada seorang wali ataupun pemegang amanah yang akan menerima hibah ni lah untuk pihak dia. Dan yang ketiga, mestilah ada barang yang dihibahkan, al-mahub, halal. Barang ni ataupun harta ni mestilah halal. Dia bernilai di sisi syarak, dan dia pemilikan dia sempurna ataupun dia adalah macam rumah yang ni kan, dia ada MRTA, rumah yang masih dalam gadaian ada MRTA, boleh dihibahkan. Dan dia boleh diserah milik wujud pada masa hibah. Cuma harta ni macam ada saya baca, ada ustaz yang cakap ada harta yang tak halal ni tak bolehlah kita hibahkan. Kan? Contoh bapa aku semalam bapa aku rompak bank dulu. Ada duit cash 500,000 kat rumah, dihibahkan dekat aku. Tak boleh lah. Itu maknanya harta tu tak halal. Dan yang keempat, dia ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni yang saya cakap tadi. Dia ada pemberi dan penerima. Penerima ni dia kena terima. Dia tak boleh, mak ni nak hibahkan barang kemas kat anak. Anak ni cakap, tak apalah mak simpanlah dulu. Itu tak qabul. Itu tak terima lagi. Maknanya rukun hibah tu tak terlaksana lagi. Okey, faham tuan-tuan? Dia kena terima. Saya terima harta yang dihibahkan kepada saya ini. Itulah contoh ada ijab dan qabul. Okey. Okey, ada 3 jenis kategori hibah. Yang hibah mutlak yang saya cakap tadi tu, si bapa ataupun si ibu ni dia terus buat pindah milik harta tu kepada anak. Maknanya rumah tu dia terus pergi ke pejabat tanah, dia isilah borang-borang yang berkaitan untuk buat transfer ownership. Maknanya harta tu dah terputuslah pemilikan daripada pemilik yang asal. Jadi dah jadi transfer terus ownership kepada anak. Dan yang kedua, hibah bersyarat. Hibah bersyarat inilah yang banyak orang buat sekarang ni sebab nak melindungi hak pemberi hibah. Dan yang ketiga, hibah amanah. Hibah amanah ni yang saya cakap tadilah, kita memberikan hibah kepada anak-anak yang belum mukallaf, yang belum balik. Okey, next. Ini adalah harta-harta yang boleh dihibahkan. Yang pertama sekali, memang paling banyak sekali yang saya dan banyak perunding-perunding pewarisan harta Islam buat pun adalah hibah hartanah. Hibah hartanah ni sangat penting sebab hartanah ni dia melibatkan harta-harta bergeran. Kalau duit ni senang je kita nak buat hibah kan, ataupun kita nak agihkan. Duit ni kita boleh terus transfer je duit, berapa amount, berapa bahagian faraid mak ni 1/6, okey, transfer terus. Kalau duit tu 600,000 dalam akaun EPF tu, bagi terus 100,000 dekat mak. Tapi kalau hartanah ni rumah, bahagian mak 1/6. So macam mana nak bahagi 1/6 rumah tu? Itulah masalah-masalahnya. Jadi semasa hidup ni memang dinasihatkan si pemilik harta untuk membuat hibah kepada hartanah dia. Jika dia ada waris-waris faraid yang rumit lah, macam kita discuss tadi. And then saham syarikat, saham koperasi, tabung haji pun ramai yang nak buat, saham amanah, ASB, akaun bersama kenderaan, barang kemas. Barang kemas ni macam saya cakap tadi lah, mak ni boleh bagi hibah kepada anak, tapi anak tu dia kena terimalah, dia kena pakai. Kalau tak nak pakai pun boleh buat hibah bersyarat lah. Okey, next. Ini adalah golongan-golongan kritikal yang perlukan hibah sebab adakah semua orang perlukan hibah? Tak semua orang perlukan hibah. Semua orang perlukan wasiat. Tapi ini adalah golongan yang paling kritikal untuk membuat hibah harta. Yang pertama, macam saya cakap tadi, suami isteri tak ada anak, yang ada anak perempuan sahaja, ada anak angkat, berpoligami, yang nak bahagi sama rata bahagian antara anak lelaki dan perempuan, yang tak berkahwin, ahli perniagaan. Yang nombor 8 ni paling penting sebab sekarang ni dekat KL ni memang susah kalau nak buat
nak beli rumah yang harga rumah mahal kan, 600,000, 500,000, jadi susah nak dapat loan atas satu nama. Jadi terpaksalah suami isteri ni, yang pasangan yang baru berkahwin ke, yang baru nak membina keluarga ni kan, kenalah membuat joint loan. Jadi terpaksalah joint ownership rumah. Jadi bila dah ada dua nama rumah ni, kan adalah masalahnya nanti. Kita akan bincanglah nanti kemudian. Okey, ada anak istimewa dan mualaf. Mualaf nak bagi harta kepada keluarga bukan Islam pun boleh. Dia masih ada ibu dan ayah yang masih belum memeluk Islam kan, boleh hibahkan harta. Okey, perkahwinan semula memberi harta secara bersama, jemaah haji dan individu yang ingin beri hartalah kepada selain waris. Okey. Next. Yang kemudian kita akan bincang mengapa perlu urus harta pusaka. Okey. Urus pusaka ni, jika berlaku kematian ahli keluarga, kita kena uruskan pusaka mereka dengan segera. Macam saya cakap tadilah, untuk apa? Mempercepatkan urusan harta pusaka si mati. Pastikan urusan pusaka ni selesai dengan baik, tak ada apa? Dia tak delay lah, dia tak, kadang-kadang ada yang saya jumpa dah 20 tahun pun tak selesai lagi urusan pusaka. Jadi untuk siapa? Untuk memberi kefahaman dan bantuan kepada waris. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan mengembuat urus pusaka ni dengan syarikat wasiat lah, contohnya seperti kami lah di Hans Legacy ni, pakar harta dan pusaka akan datang untuk kita akan bagi tahulah, kita akan kenal pasti waris faraid dan kita akan kirakan hak faraid ni. Kadang-kadang ada yang tak pandai nak kira, jadi kita boleh tolong kirakan, kita boleh bagi tahu siapa yang berhak, siapa yang layak, siapa yang tak dapat, dan ada taklimat pusaka kepada waris. Dan kita akan bantulah senaraikan harta dan hasrat si mati, bantu dapatkan persetujuan semua waris. Ini adalah perkara-perkara lah. Kita akan lantik pentadbir di kalangan keluarga. Ini bagi kes-kes yang pelanggan-pelanggan kami lah yang ingin membuat proses urusan pusaka. Okey? Okey, next. Bantu waris mula proses urus pusaka, ini adalah perkara yang antara topik lah, antara khidmat perkhidmatan yang disediakan oleh Hans Legacy. Kita akan apabila meninggalnya seseorang tu, kita akan membuat kaunseling, telecounseling, ataupun kita boleh datang berjumpa dengan waris-waris tuan-tuan dan perempuan, bayarannya cuma 300. Kita akan bagilah kaunseling kepada waris, kita akan buat macam saya cakap tadi, analisa faraid, dan kita akan cuba dapatkan muafakat pembahagian harta dan lantik pentadbir, dan kemudian kita akan kumpulkan semua dokumen dan barulah kita buat urusan pusaka tadilah. Okey. Next. Okey, dana segera, dana pantas ni. Jadi apa fungsi dana segera ni? Dana segera ni sebenarnya adalah yang pertama, kita nak cover kos ke bumi, kita nak bayar hutang dan kos urus pusaka dan sara hidup waris lah. Macam saya cakap tadi, kos urus pusaka ni boleh mencecah sampai puluhan ribu. Jadi siapa yang perlu sediakan dana ni? Jadi kita lah yang kena sediakan untuk waris-waris kita, supaya mereka tak perlu bertangguh untuk uruskan pusaka. Jadi next. Akaun-akaun berpenama ni, macam saya cakap tadilah, dana segera ni dia terdiri ataupun dia tergolonglah dalam akaun-akaun yang berpenama ni. Sebab bila akaun-akaun yang ada penama ni, contoh dia macam KWSP, Tabung Haji, ASB, ataupun sijil takaful. Okey, dia tak perlu surat kuasa. Janji ada buat penama, dan penama boleh datang terus kepada pejabat-pejabat ni untuk tuntut duit di dalam akaun bank si mati inilah, ataupun akaun-akaun si mati ni, sorry, bukan akaun bank. Okey, next. Tapi make sure lah kena ada buat penama, jangan tak buat penama. Dan saya nak sentuh sikit tentang KWSP ni. Saya difahamkan selepas 2015, sebelum 2015, sesiapa yang membuat penama ni di kalangan waris-waris dia yang bawah 18 tahun, duit itu dia akan still terbeku. Maknanya nanti perlu juga dibuat tuntutan harta pusaka, perlu bawa surat kuasa lah kepada KWSP untuk tuntut harta duit daripada akaun si mati ni tadi ni. Jadi kena semak, pastikan penama tu lebih 18 tahun. Okey? Okey. Jadi semua orang mempunyai tanggungjawab. Kita ingat ada satu hadis yang daripada, ini hadis ni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lah, sahabat Nabi.
Jadi Nabi berpesan kepada dia, tinggalkan anak dan isteri dengan kesenangan lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan yang meminta-minta. Sebab tu Nabi pun dah ajar kena buat perancangan harta ni. Okey. Okey. Jadi kesimpulannya, faraid ni dia ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaan faraid bagi harta pusaka si mati adalah fardu ain wajib. Jadi kita kena faham. Cuma kadang-kadang ada yang tak faham. Bahagi faraid ni sebenarnya wajib. Cuma terima faraid secara faraid ni tak wajib. Dia ada dalam faraid ni ada bab taqarruj, dia melepaskan hak. Jadi jangan ingat apa uh, apa nak bahagi ni memang faraid, secara wajib secara faraid, tapi terima tu tak semestinya wajib. So ingat yang tu, boleh lepaskan hak. Okey. Dan yang kedua, perancangan harta ni memang membantu waris-waris dalam mentadbirkan urus pusaka. Dia memang mempercepatkanlah proses urus pusaka. Sebab tu kita kena membuat perancangan harta macam saya cakap tadi, buat wasiat, kalau nak buat hibah boleh buat hibah. Okey. Dan Hans Legacy ni pula adalah sebuah syarikat rancang harta urus pusaka Islam. Okey, kita memang patuh syariah, kita menyediakan perkhidmatan konsep 3M. 3M maknanya mampu, mudah dan menarik. Dan kita pun menyediakan peluang kerjaya bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat lah untuk menjadi seorang perunding pewarisan harta Islam. Jadi semua kita ni, kita kena ingat kita perlu merancang pengurusan harta dan pusaka kita. Yang paling minimum lah, macam saya cakap tadi, buatlah satu wasiat. Lagi-lagi yang lelaki ni kan, yang dah berkahwin, buat satu wasiat. Lantik isteri sebagai wasi supaya mudah kerja isteri dan anak-anak kita nanti. Okey? Ini yang saya cakap tadilah penghayatan tentang wasiat. Ada hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Okey, kalau tuan-tuan sempat boleh bacalah. Okey, nanti cari sendiri dalam ni Al-Quran pun ada. Jadi adakah anda tahu kalau arwah suami ada meninggalkan sebuah rumah 500,000 harga value rumah tu, bahagian anda sebagai balu hanya 62,500. Kalau suami ni ada anak lah, bahagian isteri dah tetap 1/8. Kalau ada 2 isteri, 1/8 tu dia bahagi 2 pula. Yang kedua, kalau arwah suami ada meninggalkan tanah 2 juta, bahagian balu tadi pun 250,000. Okey? Okey. Saya nampak ada banyak soalan. Nanti kita akan go through lah soalan-soalan tu. Dan mana-mana perunding yang boleh baca dan boleh jawab dulu pun okey juga. So kita jimatkan masa lah nanti. Apakah yang berlaku kepada syarikat saya? Okey, ini bagi orang yang berniaga. Saya pasti dekat sini ramai juga tuan-tuan dan puan-puan yang membuat perniagaan. Jadi perniagaan ni senang kita kategorikan kepada dua lah. Yang kebanyakan orang Islam kita ni ada dua. Selalunya syarikat enterprise dan syarikat sediaan berhad. Dan syarikat, siapa yang ada syarikat enterprise ni, kalau yang sale ataupun perniagaannya beratus-ratus ribu tu, saya nasihatkan teruslah tukarlah kepada syarikat sediaan berhad. Sebab apa? Sebab bila berlaku kematian, syarikat enterprise ni, okey, dia akan matilah, tutup. Maknanya kalau si pemilik syarikat ni meninggal dunia, kalau syarikat enterprise dia tutup dan syarikat sediaan berhad ni pula saham dia akan beku. Perniagaan masih berjalan, cuma saham director yang meninggal tu dia akan beku. Okey. Jadi jika perniagaan secara enterprise, dia maknanya perniagaan tu, syarikat tu, company tu dia terkuburlah bersama si mati. Okey, dan sediaan berhad pula dia ada peluang untuk diselamatkan lah, dengan syarat kita ada buat persediaan dan perancangan semasa hidup. Maknanya senang cerita, syarikat enterprise ni kalau si pemilik syarikat ni meninggal, maknanya dia akan terus jadi pusaka dia lah. Syarikat ni terus jadi pusaka. Apa-apa harta dalam syarikat tu, office ke apa ke, duit dalam akaun ke, kan, semua adalah harta pusaka si mati. Okey. Syarikat sediaan berhad, dia terbahagi pula. Dia ada dua kategori lah. Katakan kita ada dua shareholder. Shareholder A dan shareholder B. Dua-dua memegang saham sebanyak 500,000 lah setiap seorang. Jadi apa jadi kalau... Next. Kalau berlaku kematian shareholder A, saham dia akan beku. Bila saham dia beku, apa akan jadi? Bila saham dia beku, modal ni akan berkurang lah. Itu dari segi sudut perjalanan syarikat. Bagaimana nak uruskan perniagaan. Dan bila meninggal, kan kita dah cakap tadi, bila meninggalnya seseorang, dia perlu diuruskan pusaka dia.
Okey, faraid dia perlu difaraid, dan ada mungkin si director ni ada ayah, ibu, isteri, okey, anak lelaki dan anak perempuan. Jadi ini adalah waris-waris yang berhak lah. Ada orang tanya soalan ke? Sorry boleh mute dulu nanti kalau saya buka sesi Q&A nanti baru boleh tanya. Jadi rakan kongsi ni suka nak membuat keputusan bila ramai pemegang saham kan. Sebab saham-saham si mati tadi ni dah berkongsi pula kepada 5 orang. Jadi kita kena tanyalah. Kalau kita ada perniagaan kan, kita kena tanya dengan kita punya partner ataupun kita punya ni lah, diri kita. Kita nak berkongsi ke perniagaan kita dengan waris-waris kepada partner kita? Kan? Nak berkongsi ke dengan isteri kepada partner kita kan? Jadi saya tanya kalau Amirul nak kongsi ke Amirul dengan partner? Kalau ada ni partner punya wife. Tak nak kan? Okey, jadi tak semua orang nak. Sebab tu bila kita punya solusi adalah kita buatlah hibah saham masyarakat dan kita buat satu keyman takaful. Keyman takaful ni mungkin ramai yang tak tahu tapi dalam sijil takaful kita boleh buat satu polisi keyman. Keyman ni maknanya orang yang penting dalam syarikat ni kita takafulkan orang ni. Kita beri perlindungan kepada dia dan kalau dia meninggal dunia syarikat akan dapat pampasan yang kita boleh gunakan untuk pengurusan-pengurusan macam ni lah. Kes-kes macam ni. Okey, itu adalah solusi dia. Alright. Jadi bagi isu pertama ni, perkara-perkara yang disebut di atas. Okey, bagi isu pertama tadi ni, demi kelangsungan operasi syarikat, pemilik saham dia perlu menetapkan perkara berikutlah. Siapa yang akan menjadi penandatangan gantian. Kadang-kadang kan nak sign check ataupun nak buat online banking tu kan dia ada checker, dia ada maker dan checker, approver. Jadi benda-benda itulah yang kita kena tahu. Okey, dan siapa yang akan menggantikan jawatan penting. Contoh ahli lembaga pengarah atau CEO. Macam saya cakap tadi, ada keyman kan. Keyman dalam syarikat tu. Orang tu memang sangat penting lah dalam syarikat. Kalau orang tu tak ada, syarikat mungkin boleh lumpuh. Operasi syarikat mungkin boleh lumpuh. Jadi untuk isu kedua pula mengenai saham, pusaka pemegang saham ni kita boleh pindahkan kepada siapa yang kita rasa perlulah. Okay. Mungkin daripada anak-anak si mati ni mungkin ada seorang yang boleh sambung perniagaan dia. Jadi kita buatlah satu macam tu. Sebagai pemegang saham kita boleh pilih kita nak exit plan atau succession plan. Exit plan tadi macam kita cakap lah. Kita buat keyman takaful dan kita bayar kepada syarikat ataupun kepada waris. Berapa amount saham yang milik si mati lah ataupun succession plan. Succession plan ni maknanya kita boleh bagi saham kita ni kepada waris yang kita rasa boleh sambung perniagaan kita. Kan? Macam contoh dia macam syarikat besar lah dekat dunia. Kadang-kadang waris dia tak buat pun bisnes tu macam Apple tu kan yang meninggal tu. Siapa nama yang mati tu. Saya pun tak ingat nama dia. Tapi anak dia tak sambung pun perniagaan syarikat bapa dia. Tapi masih menikmati manfaat daripada legasi perniagaan yang bapa dia buat daripada dululah. Okey. Jadi perkara-perkara yang disebut di atas memerlukan perancangan. Mestilah dilakukan semasa kita sebagai pemegang saham masih hidup. Macam apa saya cakap tadi lah. Perancangan harta ni, wasiat ke hibah ke mesti dibuat semasa kita masih hidup. Okey. Jadi kalau tak ada buat apa-apa yang akan mencetus polemik selepas kematian akan kongsi seperti masalah pusaka dan operasi syarikat. Terima kasih Puan Samiza. Steve Jobs. Saya pun lupa nama dia. Steve Jobs. Okey. Terima kasih. Dan yang kedua, merancang supaya sekiranya berlaku, kematian akan kongsi. Operasi syarikat tak terganggu lah. Okey. Next. Jadi mana satukah pilihan anda? Jadi kalau sayang perniagaan ni, okey, kena buatlah perancangan harta bagi perniagaan. Sebab perniagaan kita ni, mana kita tahu perniagaan kita yang kita mulakan sekarang ni mungkin kecil tapi bila lama kelamaan makin besar kita boleh turunkan kepada anak cucu kita. Nak tahu contoh yang paling dekat sekali kita tengoklah Maiden. Macam mana daripada arwah tok nenek dia kan daripada kedai runcit. Perniagaan tu lama-lama makin berkembang dah jadi pasaraya besar seperti sekarang Maiden kan. Itulah sebabnya perlu membuat perancangan harta supaya waris-waris kita ni dapat menikmati ataupun dapat menyambung legasi perniagaan kita. Okey. And then kena lantik pentadbir, buat perjanjian pemegang saham syarikat. Ini semua adalah package-package yang disediakan oleh
syarikat wasiat, terutamanya kamilah di Hans Legacy. Jika tuan-tuan dengan puan-puan berminat untuk tahu lebih lanjut ni, boleh hubungilah perunding-perunding yang introduce lah tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Okey, dan yang last sekali buat hibah saham. Kalau pilih succession plan lah, maknanya kita nak pilih, kita nak bagi saham kita ni pada siapa waris kita. Kadang-kadang daripada 5 orang anak ni, mungkin anak perempuan tu dia lebih berminat nak sambung perniagaan kita daripada anak lelaki kan. So bagilah saham, hibah saham tu pada anak perempuan tu. Okey. So saya rasa saya ada beberapa slide lagi nak habis. Jadi kelebihan merancang pusaka perniagaan ni bagi si mati, macam saya cakap lah, kita selesaikan urusan pusaka dia. Bagi si mati ni memang yang pertama sekali kita kena uruslah pusaka si mati ni. Okey, syarikat yang didirikan kekal dan terus memberi khidmat dan keuntungan kepada waris dan hak waris terpelihara kan. Banyak kes-kes yang kita tengok urus pusaka ataupun kes-kes yang masih lagi di mahkamah, kes-kes waris tak muafakat sebab berebut harta-harta si mati, lagi-lagi yang berupa syarikat lah kan. Kalau syarikat tu ada harta beratus-ratus juta kan. Okey, dan yang kedua, bagi rakan kongsi, syarikat ni boleh beroperasi seperti biasalah. Takkan kita nak buat naya dekat kita punya partner kan. Company bina sama-sama daripada kecil, bila dah jadi besar, bila partner meninggal dunia, dah jadi masalah kes urus pusaka. Okey, yang ketiga, bagi waris hak terjamin, tak perlu belanjakan kos tuntutan pusaka yang tinggi, okey, yang mahal, dan elak pergaduhan lah antara waris dengan rakan kongsi si mati. So boleh move on dengan segera lah. Okey, next. So nak mula dengan apa? Ini soalan yang paling penting lah. Nak mula dengan apa? Yang pertama sekali, macam saya cakap tadi lah, package wasiat. Mulakan dengan wasiat. Okey, mulakan dengan wasiat, lantik wasi. Okey, itu yang paling penting. Yang kedua, kalau nak ada hasrat nak membahagikan harta kepada waris yang tidak mengikut secara faraid lah, nak bagi sama rata, buatlah hibah. Dan yang ketiga, buat khairat kematian untuk kita uruskan kita punya kos pengurusan jenazah besok. Dan yang ketiga, yang last sekali, buat package takaful sebagai dana segera. Sebab dana segera ni sangat penting bagi saya, sangat penting sebab kita nak membuat urus pusaka ni, macam saya cakap tadi, kadang-kadang mencecah puluhan ribu. Dan bila nak urus pusaka ni, ada masa yang akan diambil. Macam kita tengok dekat pusaka kecil dekat Selangor ni saja setahun lebih, harta terbeku. Jadi dalam setahun lebih tu, anak isteri nak makan apa, nak bayar hutang, nak bayar rumah, nak bayar kereta, belanja sekolah anak-anak. Jadi takaful ni lah kita gunakan sebenarnya. Banyak ejen-ejen takaful pun selalu cerita tentang hibah takaful. Tapi dia punya angle tu mungkin dia tak nampak. Inilah pentingnya hibah takaful ni. Jadi kita nak bermula hari ni atau esok. Macam saya cakap tadi lah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kita tak tahu bila kita nak meninggal. So mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin masa saya mungkin hari ni, mungkin esok, kita tak tahu. Jadi itulah sebabnya kena membuat perancangan harta semasa kita masih hidup ni. Okey, dan saya rasa dah tak ada dah kot. Ada lagi ke slide Encik Azhar? Okey, ini yang slide I think ini yang 5 langkah lah pewarisan harta. Okey, dia 5 buah langkah pewarisan harta. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh tengok, boleh semak. Yang pertama sekali kita semak siapa waris faraid kita. Tuan-tuan dan puan-puan dah kenal, dah tahu ke siapa waris faraid kita? Okey, yang kedua, harta. Harta-harta kita yang kita ada, kita senaraikan harta-harta yang kita ada. Okey, yang ketiga, yang penting juga adalah hutang. Kita senaraikan hutang-hutang kita. Lagi-lagi lelaki kan. Lelaki ni dia hutang, bila dia berhutang ni kadang-kadang dia tak bagi tahu anak dengan isteri dia. Dia ada kadang-kadang ada rasa malu lah, mungkin dia ada buat hutang ke hutang sini kan. Yang macam harta tadi, orang perempuan pun ada harta yang kadang-kadang dia sembunyikan daripada suami dia. Kan dia ada buka satu account bank, tapi dia tak bagi tahu suami dia. So orang perempuan ni kadang-kadang dia adalah kat sini boleh setuju dengan tak setuju lah. Tapi saya dah jumpa lah kan beberapa orang yang mengaku yang betul memang ada dia buat. Okey, dan yang keempat, apa solusi yang kita nak buat? Adakah kita nak buat wasiat? Adakah kita nak buat hibah? Nak buat deklarasi harta sepencarian? Okey, itu adalah solusi-solusi dia. Yang terakhir sekali, tindakan. Saya cakap lah tindakan. Tindakan ni maksud dia kena bertindak lah selagi masih hidup.
untuk membuat perancangan harta. Jadi siapa yang dah buat perancangan harta ni, saya ucapkan tahniah lah. Alhamdulillah. Jadi mana yang belum buat lagi tu, kita mulakan dengan yang pertama sekali, buat wasiat. Itu yang paling basic dan yang paling penting. Jadi sampai di situ saja pembincangan saya pada malam ini. Maaflah kalau saya ambil masa yang lama. Tapi saya rasa ilmu yang kami berikan pada malam ini kalau boleh bermanfaat kepada tuan, alhamdulillah lah. Jadi mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang tu datang daripada kami berdua lah. Saya dengan Encik Rahman ni. Jadi kalau siapa yang perlukan bantuan, pertanyaan ke ni, boleh hubungi kami ya, seperti nombor telefon yang tertera di skrin. Okey. Jadi saya rasa sampai situ saja. Saya tengok banyak soalan ni. Saya tengok one by one. Okey, saya tengok daripada Encik Muhammad Ramli. Encik Ramli Muhammad Yusof, hibah bersyarat tiada dalam mazhab Syafi'i. Betul ke tuan? Okey. Hibah ni saya tak kupaskan lebih dalam tadi sebab dia memerlukan perbincangan yang lebih. Cuma saya nak beritahu hibah ni dia ada dua aliran. Hibah ni dia ada dua aliran. Satu mazhab, aliran daripada mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Satu lagi aliran daripada mazhab Hanafi dan juga mazhab Malik. Okey, mazhab Syafi'i mengatakan harta kalau nak buat hibah ni kena buat hibah mutlak. Dia tak boleh hibah bersyarat. Tapi sebab mazhab Syafi'i ni dia memasukkan bab hibah ni dalam jual beli. Tapi bila kita fikir balik, jual beli, hibah tak ada jual beli. Dia tak ada dibalas dengan duit ataupun wang. Jadi ulama-ulama di Malaysia banyak memakai, ataupun syarikat wasiat di Malaysia, penilaian syariah ni banyak memakai mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi dia memasukkan bab hibah ni di dalam tabarruk. Tabarruk ni memang kita bagi dengan sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi kita kena lihat apabila kita nak melihat dari sudut penyelesaian kemaslahatan ummah. Bila kita buat hibah mutlak, apa jadi? Macam saya cakap tadi, yang pertama si bapa buat hibah mutlak kepada anak. Jadi ada risiko dan memang ada banyak kes pun. Tuan-tuan dengan puan-puan boleh semak sendiri di rumah-rumah orang tua banyak. Okey, ibu bapa yang dihalau oleh anak-anak dengan menantu. Memang sedihlah dengar. Cik bapa ni dah buat hibah mutlak, transfer terus rumah dekat anak. Lepas tu anak pergi halau, pergi jual rumah tu ataupun pergi pajak dan pergi jual rumah tu. Halau mak dengan ayah ni. Yang kedua, hibah mutlak ni, transfer ownership ni, pindah milik ni hanya boleh dibuat kepada harta yang sudah yang tak ada dalam gadaian, yang sudah tiada gadaian bank, maknanya dah habis bayar. So tuan-tuan bayangkan rumah yang berkongsi nama dengan isteri tadi tu, kalau belum habis bayar, macam mana nak buat transfer ownership? Sebab itulah kita buat hibah bersyarat. Hibah bersyarat yang dibuat oleh syarikat wasiat sekarang ni kan. Dan yang ketiga sekali tu, itulah antara dua perkara yang penting lah yang kita nak selesaikan masalah rumah ni. Yang berkongsi nama, rumah yang dalam gadaian, mana boleh buat transfer ownership? Nak buat pindah milik dekat pejabat tanah, dia kena habis dibayar dulu. Jadi berapa ramai orang yang masih berhutang rumah ataupun tanah yang boleh buat macam tu. Okey. Jadi apa lagi soalan yang lain? Saya pilihlah soalan-soalan hibah dengan niat untuk bahagi sama rata, adakah ini dibolehkan sedangkan ia bercanggah hukum faraid? Macam saya cakap lah tadi, hibah ni dibuat semasa hidup. Faraid ni dibuat, hukum faraid ketetapan ni dibuat setelah kematian pemilik harta tu. Okey, kita dah tengok tadi dalam slide golongan-golongan kritikal yang memerlukan hibah. Sebab kita bukannya nak menindakkan hak faraid kepada waris-waris yang lain. Tapi hibah ni kita buat dengan niat kita nak atas dasar kasih sayang. Si suami ni berkahwin dengan isteri dah 20 tahun, 30 tahun. Tak ada anak. Jadi dia hibahkanlah rumah yang dia miliki dan dia duduk dengan anak dia ni, dengan isteri dia selama 20 tahun, 30 tahun ni kepada isteri dia. Sebab dia tahu isteri dia kalau mereka tak ada anak, isteri hanya dapat 1/4. Jadi baki 3/4 ni dapat kepada siapa? Dapat kepada adik-beradik si suami tadilah. Dapat yang jenis adik-beradik si suami yang nakkan bahagian dia, macam mana? Dah jadi masalah. Sebab rumah kan tak boleh bahagi. Macam mana nak bahagi rumah tu? 3/4 bahagi dengan 1/4. Tak boleh. Jadi si isteri ni kenalah tebus rumah tu. Kalau rumah tu harga 1 juta,
dah si isteri kena bayar berapa? 3/4 daripada 1 juta. Tuan-tuan dengan perempuan boleh kira lah. 3/4, 1 juta. Dekat 750,000. Mana si isteri nak dapat duit sebanyak tu nak tebus hak faraid adik-beradik arwah suami kan. Jadi masa hidup buatlah hibah. Memang tak ada masalah pun sebenarnya hibah ni. Sebab hibah ni dibuat semasa hidup. Kita boleh bahagilah harta. Macam saya ada handphone. Kan, saya nak hibahkan kepada sesiapa, bolehlah saya hibahkan. Tak ada masalah. Okey. Faham Tuan Muhammad Ramli, Tuan Ramli Muhammad Yusof? Harap jelas lah. Kalau jelas, tak jelas lagi boleh tanyalah kemudian. Kalau boleh buat hibah bersyarat, maksudnya dah tak perlu ada faraid kan? Saya dah cakap tadi, harta yang dah dihibahkan ni dia terkeluar daripada faraid, dia terkeluar daripada harta pusaka. Dia bukan terkeluar daripada faraid, dia terkeluar daripada harta pusaka. Maknanya kalau dah terkeluar daripada harta pusaka tu tak perlulah faraid, sebab yang perlu faraid ni, lalu faraid ni harta pusaka. Tapi kita kena ingat, sebelum faraid ni ada macam-macam step yang perlu dilalui. Kadang-kadang harta yang tinggal untuk faraid tu pun mungkin tak banyak, sebab dah ditolak kos pengurusan jenazah, dah ditolak hutang si mati, kan, dah ditolak wasiat yang dia dibuat untuk sedekah amal jariah, saham akhirat dia. Last sekali mungkin harta yang tinggal di faraid ni mungkin tinggal sedikit saja. Jadi tak banyak. Okey. Soalan daripada Puan Rohaizah. Okey, bagaimana cara nak hibahkan wang dalam akaun tabung haji sedangkan wang tersebut akan berkurang jika pemilik menggunakannya semasa hayat hidup. Jadi ini hibah ni yang macam saya cakap lah, hibah bersyarat ni kita buat syaratnya harta ni masih boleh digunakan oleh pemberi hibah ni selagi dia masih hidup lah. Dia boleh duduk di rumah tu, dia boleh gunakan kereta yang dia dah hibahkan kepada anak dia, dan dia boleh gunakan apa-apalah duit dalam akaun yang tabung haji ni. Sebab hibah yang dibuat oleh Hans Legacy ni kita tak nyatakan jumlah, kita hanya nyatakan pecahan penerima-penerima hibah ni. So katakan dia si bapa ni dia nak hibahkan kepada 3 orang anak dia. Dia nak hibahkan kepada 3 orang anak dia, jadi dia buatlah 1/3 setiap seorang. Jadi apa-apa bakilah yang tinggal daripada harta yang dihibahkan tadi, daripada duit akaun tabung haji tadi. Okey. Saya rasa saya baca soalan dah habis. Puan Katrina, macam mana nak buat hibah bersyarat? Nanti Puan Katrina boleh tanyalah dengan perunding yang introduce lah Puan untuk program malam ni. Nanti dia akan terangkanlah cara-cara membuat hibah bersyarat ni. Okey. Okey, terima kasih kena. Okey, jadi saya rasa soalan yang dekat bahagian ruangan chat saya dah habis baca. Kalau ada yang terlepas pandang, si penanya kalau masih perlu penjelasan boleh tanyalah. Okey, saya buka lah. Saya open the floor for question and answer lah untuk sesi soal jawab. Ataupun saya serahkan balik lah kepada Cik Rahman. Cik Rahman ada apa-apa nak tambah ke? Terima kasih Tuan Fazli. Okey, ada soalan tak yang boleh kita bincang malam ni? Tuan-tuan dan perempuan ada soalan boleh kita bincangkan, dan insya-Allah benda ni kita nak bagi pemahaman yang betul-betul untuk tuan-tuan dan perempuan kenapa perlu buat perancangan. Jadi saya masih buka untuk soalan. Ada orang tanya berapa kos agreement hibah? Ada orang tanya cost agreement hibah. Kita tak boleh bagi harga yang ataupun package kos yang tepat lah untuk setiap kita, sebab setiap orang memerlukan perancangan yang berbeza lah, package yang berbeza. Jadi dia ada hasrat yang berlainan dan dia ada keperluan yang berlainan. Kita akan tengok jumlah harta, package apa yang sesuai untuk dia, dan kadang-kadang dia tak perlu pun hibah ni, mungkin dia perlu wasiat saja. Jadi kita mulakan dengan wasiat dulu. Okey, dan kalau ada yang nak buat hibah tu kita akan semak dulu. Kita akan buat analisis, macam saya cakap tadi ada 5 analisis kan. Kita semak waris faraid, kita semak senarai harta, senarai hutang,
dan apa solusi yang kita akan beri, dan bila kita dah beri solusi itu, tuan-tuan dan puan-puan bertindaklah daripada solusi yang kita cadangkan. Jadi Anggaran, itu bagi adalah anggaran. Anggaran. anggaran dia. Kalau tuan-tuan saya boleh bagi tahu, paling anggarannya daripada 2,000 ke 10,000. 2,000 ke 10,000 lah. Okey. Jadi 2,000 ke 10,000 tu bagi saya adalah masih dalam kategori mampu lah, sebab dengan Hans Legacy ni nanti perunding-perunding yang introduce kepada tuan-tuan pun boleh bagi tahu yang dalam Hans Legacy ni kita ada satu package yang kita panggil, kita boleh membuat bayaran secara ansuran. Jika tuan-tuan dan puan-puan tak mampu untuk membayar secara lamsam, kita boleh buat bayaran secara ansuran. Okey, boleh tanya kepada perunding-perunding lah yang mana yang introduce ataupun yang menjadi penaja lah untuk malam ini. Okey. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan? Ada tu Robina, Puan Robina bertanya, kalau syarikat nak bagi pada anak, kena melalui hibah atau wasiat? Macam saya cakap tadi, apa-apa harta yang kita nak bagi kepada waris yang ada bahagian faraid, ada bahagian faraid lah. Contoh, suami ataupun isteri nak bagi kepada anak-anak. Anak-anak kan ada bahagian faraid yang dah ada ketetapan dalam Al-Quran. Jadi kita kena buat hibah, tak boleh buat wasiat. Sebab wasiat ni hanya boleh dibuat kepada bukan waris. Macam anak angkat, anak tiri, cucu yang tak ada bahagian faraid, cucu angkat, macam mana, kawan baik, ataupun nak bagi pada perunding pun boleh juga. Saya dengar ada kes perunding pelanggan buat wasiat bagi sejumlah duit lah kepada perunding ni. Mungkin dia sayang dekat perunding tu kan, tapi tak boleh lebih lah daripada 1/3 harta dia. Okey. Puan Rubina clear? Bolehkah hibah 50% kepada tahfiz atau masjid? Muhammad. Okey, kita mengambil dalil daripada apa saya ada bacakan tadi, yang dalil kan, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, soalan ni dah ditanya dah sebenarnya, sahabat Nabi 1400 tahun dulu dah. Sahabat Nabi dah tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak mewakafkan seluruh harta aku kepada jalan dakwah lah, jalan dakwahmu. Nabi cakap tak boleh. Dia cakap kalau tak boleh, dia nak sedekah, dia nak wakafkan separuh. Nabi cakap tak boleh juga. Tak boleh tinggalkan separuh, wakafkan separuh. Lepas tu dia cakap 1/3 bagaimana pula Rasulullah? 1/3 baru Rasulullah angguk. Maknanya boleh. Rasulullah cakap boleh. 1/3 boleh. Itu pun Rasulullah cakap sudah banyak. Itulah yang keluar dekat hujung ayat tu. Hadis tu. Sesungguhnya meninggalkan waris-waris kamu dalam keadaan senang ataupun mewah ataupun ada harta lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Okey? Kalau mu'alaf, siapa yang nak lantik jadi wasi tu? Bolehlah lantik syarikat mana pun boleh. Nak lantik wasi tak kisah siapa-siapa pun boleh. Dia tak ada keperluan nasab. Tapi wasi tu perlu 18 tahun ke atas lah. Okey, Tuan Azhar, CEO kita pun dah mention di ruangan chat, kalau siapa yang boleh baca, hibah bermula daripada 2,000 sehingga 9,500. Bagi saya ini harga yang berpatutan lah. Sebab saya pernah tengok dekat luar sana package, ada klien saya, pelanggan saya cakap syarikat lain tawarkan kepada sampai 40,000 pun ada. Package hibah, perancangan harta yang nak dibuat kan, terkejut dia. Kan? Kita atas bilangan harta, bukan pada nilai harta. Dengan Hans Legacy kita akan tengok bilangan harta dan kita ada maximum cap tu. Okey. Kos hibah dalam range 2,000 ke 10,000 dan pihak Hans akan bantu sehingga selesai urusan penjahagian yang dapat usil. Masih perlu lantik peguam lagi ke? Package hibah, wasiat dan hibah yang diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan, dia akan Hans akan offer sampai kita bagi khutbah pusaka. Maknanya bila meninggalnya pelanggan kita, kita akan datang memberi khutbah pusaka secara percuma kepada pelanggan, waris-waris pelanggan tadilah, dan kita akan bagi kaunseling pusaka sekali dan kita akan tanya kepada waris-waris. Sekarang ni ini adalah proses-proses dia. Kita akan tanya dulu kepada waris-waris, sekarang ni nak Hans Legacy uruskan pusaka arwah ayah ataupun mak ni apa ke, ataupun tuan-tuan dengan puan-puan sendiri yang nak buat. Maknanya anak-anak tu sendiri nak buat ke tak. Kalau dia cakap dia nak serahkan kepada Hans, masa itulah baru kita akan
bagi sebut harga yang kita akan uh, tawarkan lah untuk uruskan pusaka pelanggan-pelanggan kita ni. Okey. Oh, dan Cik Muhammad tanya lagi soalan. Kalau begitu bolehkah hibah 50%? Nak hibah 100% pun boleh. Tapi ada jenis-jenis harta yang tak boleh lah nak hibah kepada anak angkat. Nak hibahkan harta seperti EPF tak boleh hibah. Ada beberapa harta yang maknanya dia terikat dengan undang-undang sivil yang tidak membenarkan harta tu dihibahkan. Okey. Dan ada juga harta-harta yang contoh dia macam binatang ternakan. Binatang ternakan tak boleh hibah sebab harta yang nak dihibah ni dia perlu jelas pemilikan tu. Kan macam binatang ternakan takkan kita nak sedekahkan, aku nak hibahkan lembu yang dekat padang tu kan. Lembu yang mana satu? Kan kalau tapi rasanya lembu dekat Jepun tu ada yang birth certificate tu kan, yang apa, yang Wagyu Bill kan. Itu lain lah, itu lain cerita lah. Tapi kita cakap dalam kita punya konteks di Malaysia ni tak boleh lah. Boleh Encik Muhammad nak hibahkan 50% kepada anak angkat pun boleh. Cik Kamal tu dia tanya, yang masih perlu lantik peguam lagi ke? Yang Okey. Tuan Azhar nak jawab ke? silakan. Okey, kita kena ingat apabila kita melantik peguam ni, kalau melantik peguam ni kita kena ingat dia urusan pusaka ni akan dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil. Itu saja. Jadi kalau harta tu hanya memerlukan pengurusannya di pejabat pusaka kecil, harta tu maknanya yang harta alih dan tak alih tu di bawah 2 juta, jadi tak perlulah pergi ke Mahkamah Tinggi. Boleh pergi ke pejabat pusaka kecil. Tapi katakanlah si waris-waris tadi tu dia tak nak tunggu pejabat pusaka kecil kan, lagi-lagi di Selangor ni ambil masa setahun lebih nak dapat tarikh bicara saja. Jadi nak pergi kepada Mahkamah Tinggi. Jadi dia perlulah melantik peguam. Jadi peguam ni bila nak dilantik, of course lah dia ada kos. Ada upah peguam yang perlu dibayar. Jadi ini pun Hans ada sediakan khidmat peguam ni, dan dekat luar pun ramai jugalah peguam yang buat. Okey. Jelas kan Encik Kamal? Encik Muhammad ni banyak tanya soalan tentang anak angkat. Mungkin ada anak angkat kot. Encik Kamal kita, Encik Muhammad ni. Seorang yang muflis sudah tentulah. Yang muflis ni dia ada apa, dia terikat dengan undang-undang sivil lah, harta-harta dia. Kalau dia ada harta pun, harta tu nanti akan dia ada jabatan insolvensi lah. Jabatan insolvensi lah yang akan buat. Okey. Ringkasnya, jika melibatkan mahkamah, perlu kepada peguam lah. Lainnya ikut kes by kes. Terima kasih Encik Zul. Menerangkan yang jelas. Okey, terima kasih. Sama-sama Encik Kamal. Ada soalan lain yang tanya? Kalau tak nak type, boleh tanya, boleh buka lah, boleh unmute mikrofon, boleh tanya. Hibah boleh terbatal. From Rubina. Hibah boleh terbatal. Hibah boleh terbatal. Encik Ahmad, Hibah dia boleh. tanya lagi tu. Kes Ahmad macam mana ya? Kes Ahmad tu yang atas tu dia kata pasal 50% kepada Ahmad, dan Ahmad ini buat tahfiz, dan Ahmad ini adalah anak angkat. Dia ada bersambung soalan tu. Bolehkah hibah 50% kepada Ahmad dan Ahmad ni buat tahfiz? Bila kita dah hibahkan harta ni kepada seseorang, maka harta tu dah menjadi milik orang yang menerima hibah tu lah. Jadi tak ada kekangan lah untuk Ada syarat. apa-apa urusan. Kalau dia buat bersyarat, maknanya kena tunggulah si pemberi hibah ni meninggal dunia. Kan meninggal dunia, dan dia kalau harta tu dah berpindah milik kepada Ahmad, dan Ahmad ni dia dah jadi pemilik harta yang baru lah. Proses turun milik, kalau tanah tu dia dah dibuat lah proses turun milik kepada Ahmad ni. Nama dia akan dimasukkan ke dalam geran. Jadi dia adalah pemilik harta yang baru. Jadi dia bolehlah berbuat apa saja dengan tanah yang dia dapat tadi tu. Okey, Encik Muhammad clear Kalau Encik Ahmad, Muhammad, Encik Ahmad. Encik Ahmad, Encik Muhammad. Okey. Adakah hibah yang terbatal? Hibah boleh terbatal. Hibah dia
kalau cukup rukun dan syarat hibah ni, hibah tu memang tak terbatal lah. Cuma hibah ni boleh dibatalkan. Maknanya kalau pertanyaan tu, adakah hibah ni boleh dibatalkan ataupun ditarik balik? Boleh. Kalau daripada bapa ataupun daripada atas lah kepada bawah, bapa, ibu kepada anak-anak ataupun datuk dan nenek kepada cucu, boleh ditarik balik. Katakan macam si bapa ni apa tu mak ni dia buat hibah bersyarat kepada anak dia. Tapi lepas dah buat hibah tu anak tu lain macam pula kan. Raya tak nak balik, tak nak dengar cakap. So dia decide, dia cakap saya nak tarik baliklah hibah saya ni. Boleh, saya nak batalkan hibah yang saya buat kepada anak saya. Boleh. Maknanya, tapi hibah daripada suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami, dia tak boleh ditarik balik kecuali dengan persetujuan penerima hibah tadi. Itu je. Okey. Jelas Puan Rubina? Daripada Rohaizah, apakah Han Legacy memberi khidmat, nasihat bagaimana pemberian hibah dapat dilakukan dengan harta yang ada kerana pemberian hibah sukar untuk menilai harta yang ada untuk dihibahkan secara sama rata. Okey. Soalan ni dia dari segi keputusan tu kalau boleh pemberi hibah tu lah yang kena buat keputusan ataupun hasrat dia sendiri. Kan cuma kita kena tengok keperluan. Keperluan ni macam saya lah. Ini saya secara peribadi, jika saya mempunyai anak perempuan, saya akan hibahkan rumah kepada anak perempuan. Sebab kita tahu anak perempuan ni walinya adalah bapa. Jadi kalau dia tak berkahwin lagi, si bapa ni dia perlulah melindungi anak perempuan, kebajikan anak perempuan ni. Dari segi menyediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian kan. Selagi dia belum berkahwin lah. Kalau dia dah berkahwin dan ada kes kadang-kadang, yelah sekarang ni kan banyak kes perceraian ataupun si suami meninggal dunia kan. Jadi si anak perempuan ni dia ada tempat tinggal yang dia boleh balik untuk dia pulang ke rumah lah. Itu contoh. Dan kalau nak hibahkan ni kena kalau boleh kita fikir macam ni lah senang. Kita nak buat hibah ni, kita nak bagi keluarga kita, waris-waris kita ni esok lepas kita meninggal ni, kita nak mereka semua ni harmoni. Jadi ikutlah kita punya kebijaksanaan. Kami sebagai perunding ni bolehlah bagi nasihat, tapi yang lebih mengenali waris-waris ni adalah tuan-tuan dengan puan-puan sendiri, yang lebih mengenali anak-anak ni. Kadang-kadang kita mungkin tahu anak lelaki ni kan, kadang-kadang dia tahu dia ada bahagian lebih. Jadi kalau kita tak buat hibah, kita tak apalah buat faraid lah, nanti pandai-pandai lah anak-anak ni uruskan kan. Kita tak tahu, kadang-kadang anak lelaki ni masa kita hidup ni mungkin dia akan dengar cakap kita. Tapi bila kita dah tak ada ni, banyak kes lah yang kami dah jumpa pun baru keluar true colours anak-anak ni. Kan ayah dah tak ada, baru keluar true colours. Mak ni masih hidup. Tapi kebajikan mak ni tak dijaga. Sebab ayah dah hibahkan rumah dekat anak ni. Jadi mak ni itulah hilang tempat tinggal. Macam-macam lah kes. Jadi saya nak jawab soalan Puan Rohaizah ni secara tepat. Kita kena jumpa lah senang. Kita kena jumpa, saya kena tengok kan. Saya bantu sikit. Sebenarnya hibah ni bukan kita nak hibah seluruh harta kita tau. Kita hibahkan contohnya benda yang susah kita nak bahagikan. Ya, betul. Macam contohnya kalau duit dalam bank nak bagi 10, bagi 20 tak ada masalah. Kan harta kebun nak bagi 10, 20 tapi rumah contohnya kan. So kalau kita nak hibahkan tu benda spesifik. Kereta boleh bagi 3 orang tak? Kalau tak boleh bagi, so kita hibahkan. Supaya proses dia jadi mudah. Tak payah berebut nanti. Jadi sebenarnya kepahaman ni begitu. Bukan kita nak hibahkan seluruh harta kita. Tak boleh. Sebab kita kena hibahkan yang perlu saja. Yang boleh menjadikan pewarisan kita tu harmoni. Teruskan. Makin banyak soalan. Tak apa. Selagi ada soalan kita boleh jawab lah. Saya boleh go on lagi ni. Harta telah ditukar milik daripada Cik Kamal. Harta telah ditukar milik daripada ayah kepada anak. Perlukah anak itu sahkan atau lakukan semula rukun hibah mutlak? Rukun hibah mutlak. Hibah mutlak ni rukun dia kalau dah ditukar penama di dalam geran tu dah selesai lah rukunnya. Maknanya ataupun penyerahan harta tu dah sempurna lah. Dia dah terputus pemilikan daripada pemberi hibah kepada penerima hibah. Maknanya pemberi hibah tu dah tak ada hak lah ke atas harta yang dihibah. Jadi si anak ni tak perlu dah nak sahkan semula.
Janji nama dia dah dimasukkan ke dalam geran, sahlah hibah mutlak tu. Sekadar nasihat, keputusan akhir terpulang kepada pemilik harta. Ya betul. Terima kasih Encik Zul. Encik Zul ni daripada Kedah ni. Soalan daripada Roslisa. Seorang pemegang amanah yang dilantik diikuti 2 penjamin. Soalannya siapa lantik penjamin dan bagaimana penilaian harta penjamin sama dengan harta si mati. Mungkin yang ni saya mungkin Puan Roslisa belum jelas lagi. Bila kita buat wasiat, bila kita dah ada wasiat, dalam wasiat tu kita dah melantik wasi, pentadbir harta. Jadi bila kita dah melantik wasi ni nanti dia boleh terus pergi ke mahkamah dan dia boleh terus dapatkan geran probate. Dia tak perlu membawa 2 penjamin yang macam saya cakap tadi. Yang tak ada wasiat sahaja. Yang bagi kes yang tak ada wasiat dan tak melantik wasi di dalam wasiat, dia perlu, waris-waris perlu membawa 2 penjamin dengan jumlah harta yang sama dengan si mati. Jadi waktu saya tekankan tadi, buat wasiat. Semua orang kena ada wasiat. Lantik wasi tu. Jadi clear Puan Roslisa? Daripada Puan Norzira Arsyad, bagaimana pula dengan ibu susuan dan anak susuan tak boleh terima harta pusaka kan kecuali melalui hibah dan 1/3 dari wasiat, betul tak? Ya betul. Ibu susuan dengan anak susuan tak ada. Dia tak ada. Dia hanya dari segi apa panggil dia panggil dari macam aurat apa semua tu adalah. Dari segi faraid memang tak ada. Anak susuan dia bukan daripada 25 waris faraid lah. Okey. Cik Muhammad lagi soalan. Hibah duit di bank selepas kita mati. Duit di bank kita tak boleh hibah Cik Muhammad. Dia akta bank tak membenarkan duit di dalam akaun bank untuk dihibahkan kecuali ada beberapa jenis akaun lah yang boleh. Yang tu nanti Cik Muhammad boleh. Kecuali akaun bersama. Akaun bersama, joint account. Kena buat perjanjian antara dua-dua tu. Kalau aku mati, hang dapat. Kalau hang mati, aku dapat. Dia kena ada perjanjian. Dan dia diikat dengan surat ikatan amanah kan, Encik Azhar kan? Okey. Daripada Encik Kamal, perincian pakej hibah di Hans, ada cas tambahankah sekiranya ada perubahan senarai bilangan harta? Kita akan tengok pakej yang tuan ambil, okey, tuan-tuan dan puan ambil. Dan dalam pakej tu contohlah pakej yang kita letakkan katakan hibah baitiku. Satu pakej ni hibah baitiku. Di dalam pakej hibah harta ni kita benarkan sehingga 7 jenis harta. 7 jenis bilangan aset di bawah 2 juta. Jumlahnya semua di bawah 2 juta. Dan penerima hibah ni pun lebih 18 tahun lah. Jadi jika masa bermula membuat pakej hibah, dokumen hibah ni, tuan-tuan hanya menyenaraikan 4 jenis harta sajalah. Masukkan. Jadi tadi daripada 7 kan. So hanya 4. Jadi ada balance lagi 3. Kalau nak tambah lagi 3 dan kesemua jumlah 7 ni masih di bawah 2 juta dan boleh tambahlah tanpa apa-apa perubahan harta lah. Senarai harga lah. Okey. Jadi jelas kat situ. Okey, terima kasih. Cik Muhammad lagi, saham adakah dikira duit di bank? Saya tak jelas dengan soalan Cik Muhammad. Kalau boleh Tidak. Saham adalah saham. Saham adalah saham. Contohnya dia beli ASB, ASN, Baki Mutual. Itu saham. Itu bukan duit di bank. Itu saham. Saham beli hibah. Saham beli hibah. Satu lagi yang mungkin ramai terlepas pandang. Sekarang ni ramai yang ada CDS account. CDS account yang main saham kan. Main saham buka dengan Maybank, CDS account ni. CDS account ni dia tak boleh hibah. Dia kena, kalau nak waris nak tuntut, dia kena dapatkan surat kuasa lah. Surat kuasa wakil. Dia kena lalu proses tuntutan pusaka tu. Okay. Azizi Zakaria tak ada ke malam ni. Saya tak pasti. Saya tak check attendance. Kalau puan ada nombor dia, boleh direct message dia lah nanti. Ada soalan daripada Puan Nur Azizah Abdullah. Seorang balu ada 2 anak lelaki dan 1 perempuan. Semasa hidup memberitahu kepada anak-anaknya bila dia meninggal 1 rumah banglo diberi kepada 2 anak lelaki dan 1 rumah teres diberi kepada anak perempuannya. Harta lain seperti kereta, motor, barang kemas dan duit sepanjang dibahagi ikut faraid. Bolehkah begitu? Okey. Bila saya baca soalan puan ni,
bila saya nampak bila dia meninggal ni automatik uh, uh, perkataan ni dah termasuk di bawah kategori wasiat. Ingat tadi saya cakap wasiat dibuat semasa hidup, tapi pelaksanaan wasiat ni selepas meninggal ni pewasiat tu mati. Jadi ini termasuk dalam wasiat lah. Jadi kita back to the formula. Formula ni adalah tak boleh wasiatkan harta kepada waris yang ada memang ada bahagian harta. Jadi dalam kes Puan Nur Azizah ni yang cara yang betul nak agihkan harta kepada anak-anak adalah buat hibah. Bukan macam ni cara dia. Sebab dia kalau pesanan macam ni dia kira wasiat, pesanan wasiat. Jadi pesanan wasiat tak boleh sebab Nabi dah berkata dalam hadis dia la wasiatan lil waris. Tidak ada wasiat kepada waris yang ada bahagian dalam harta pusaka kita nantilah. Okey, kecuali dia ada kecuali waris-waris yang lain tu semua setuju. Ketika wasiat dibacakan kan, kalau ada semua waris setuju, hasrat wasiat tu bolehlah. Tapi kita kena ingat bila kita meninggal kita tak tahu anak-anak ni macam mana. Bila dah meninggal mak dengan ayah ni kebanyakannya baru tunjukkan dia punya true colours lah. Korang cakap kan. Jadi untuk lebih selamat kita nak memastikan hasrat kita ni tercapai, nak agihkan harta kepada anak-anak ni, buatlah hibah. Okey. Okey. Saham ASB boleh hibah. Okey, clear, faham tuan. Okey, terima kasih Tuan Muhammad. Ada lagi soalan nak tanya? Ramai yang malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Normaliza Manak, pencen kerajaan boleh hibah ke? Pencen kerajaan tak boleh hibah. Dia terkandung di bawah Akta JPA lah. Nanti boleh semak dengan Akta JPA tu cara-cara pembahagian pencen kerajaan ni. Dia bukan harta pusaka. Dia bukan harta pusaka. Nama dia pun pencen terbitan. Terima kasih atas ilmunya. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada perkara-perkara yang masih belum jelas, nanti boleh tanyalah dengan perunding-perunding macam perunding-perunding yang introduce lah tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Okey. Saham koperasi. Saham koperasi ni dia tengok ada setengah koperasi yang dia tak membenarkan lah. Memang tak boleh pun dia buat hibah. Dia ada setengah koperasi ni yang dia dalam koperasi itu sendiri ada akta dia. Kita ada akta koperasi dan di dalam koperasi itu sendiri dia ada bukan akta, dia ada standard operating procedure dia. Dia ada SOP dia. Jadi untuk peserta-peserta yang menyertai koperasi ni dia waris-waris tu kena bawa surat kuasa lah, kena buat tuntutan pusaka dan bagi kepada waris. Dia maksud dia tadi koperasi boleh hibah tak dia maksud tu kan? Saham. Kalau saham koperasi boleh. Saham koperasi boleh. Saham koperasi bank rakyat boleh. Ada setengah yang boleh lah. Dia yang tuntut dia tak boleh. Tuntut tu dia mengikut koperasi tu sendiri kan. Sometimes dia tak perlukan surat kuasa. Sometimes dia perlukan surat kuasa kan. Ya. Pampasan insurans boleh ke? Puan Nur Azizah, pampasan insurans. Okey. Kalau soalannya betul-betul insurans, tak boleh lah. Sebab pampasan insurans ni kita panggil dia terkeluar daripada harta pusaka. Sebab dia macam kita cakap tadi lah, harta pusaka ni dia mestilah harta yang syariah, halal. Jadi pampasan insurans ni dia bahasa yang sopannya non syariah lah, non syariah compliant. Dia tak syariah. Jadi dia tak boleh masuk dalam harta pusaka. Jadi bila tak masuk dalam harta pusaka, dia bukan harta yang perlu difaraikan lah. Dia bukan harta pusaka. Ada setengah ulama yang berpendapat pampasan insurans ni tak boleh ambil, waris-waris tak boleh ambil, kena sedekah kepada Baitul Mal. Ada setengah ulama yang pandangan kedua pula cakap waris boleh ambil dengan syarat waris tu asnaf lah, asnaf fakir miskin. Dan yang pendapat ketiga, ini pun daripada Dr. Zaharuddin pun pendapat begini, pampasan insurans tu tak boleh diambil, tapi duit pokok yang dibayar sepanjang polisi insurans tu berjalan boleh diambil. Contohnya dia bayar 200 sebulan selama 10 tahun. Jadi 24,000 kan. Total dia bayar. Jadi pampasan insurans tu adalah 100,000.
Jadi 100,000 tu daripada 100,000 tu 24,000 saja yang boleh diambil oleh waris dan perlu faraidkan lah, faraid. Yang balance tu nanti kena bagi kepada Baitul Mal. Tanah Sarwah Arwah. KWSP tak boleh hibah Puan Rosia Aziz, KWSP tak boleh hibah sebab dia tertakluk dengan akta KWSP dan harta dia bukan pemilikan yang sempurna. Kalau dah boleh keluar duit KWSP tu bolehlah hibah. Dah masuk ESP ke tabung haji kan. Okey. Tanah sawah daripada Puan Roslisa, tanah sawah arwah ayah belum dibahagikan, dijalankan oleh salah seorang anak. Subsidi baja yang dapat boleh dijual ke bila berlebihan? Siapa boleh tolong saya jawab ni? Saya kurang jelas. Tanah sawah ayah belum dibahagikan. Dijalankan tak boleh sebab dia tak takbir, ditakuti ada makan harta batil. Boleh dijual tak boleh jual. Subsidi ni dia kalau subsidi ni dia jadi mana subsidi baja ni kan? Subsidi baja. Subsidi baja ni maknanya sekarang ni kan bila harta tu bila seseorang tu dah mati, dia jadi harta siapa tau? Harta waris. Jadi subsidi ni diberi kepada siapa? Kalau diberi selepas mati, kepada waris lah sepatutnya. Jadi waris tadi yang menentukan dia punya keputusan, keseluruhan waris tu. Semua waris kena buat keputusan. Duit insurans yang dibayar oleh majikan kepada si mati perlu faraid. Kita pakai pendapat yang samalah tadi. Duit insurans ni dia bukan harta yang syariah. Jadi boleh pakailah. Ada tiga pendapat yang saya cakap tadi tu. Kalau waris tu di kalangan asnaf, boleh ambil lah. Kan harus. So pampasan insurans ni bukan pusaka. Macam Encik Zulkifli cakap. Yang takaful tak payah. Yang takaful boleh ambil kepada penama tu. Yang takaful boleh. Maknanya saya menjawab soalan berkenaan insurans kan. Insurans kita tahu yang konvensional tak boleh. Okey, takaful tak perlu. Puan Salmia Takaful ni memang yang syariah lah, syariah compliant. Jadi kalau nak mencari perlindungan insurans ni, carilah yang takaful, yang syariah. Dia kadang-kadang banyak insurans agent pun ada juga takaful insurans agent pun cakap insurans ni pun syariah compliant kan. Jadi jangan confusekan orang kat situ. Dia ada dua, takaful dan insurans konvensional. Tak sama tu. Okey, faham. Duit dalam tabung haji boleh hibah ke selepas kita mati? Duit tabung haji memang ada. Yang pertama, tabung haji sendiri ada menyediakan lah hibah amanah. Tapi hibah amanah tu adalah hibah mutlak lah. Hibah mutlak maknanya bagi terus kepada orang yang kita letakkan penama hibah tadi tu. Dan kalau nak buat dengan Hans pun boleh. Duit dalam tabung haji, kita ada package hibah saham tabung haji lah. Ataupun hibah duit akaun tabung haji. Daripada Nik Syarifuddin Anwar, sebidang tanah boleh dihibahkan banyak penama ke? Jika banyak penama di atas satu geran tanah sebelum ini, apa penyelesaian? Kita nak tengok. Yang pertama, macam kita cakap tadi, rukun hibah. Kita kena ingat rukun hibah tadi. Rukun hibah yang pertama, adanya pemberi hibah dan adanya yang kedua, harta penerima. Yang ketiga, harta tu dimiliki oleh pemberi hibah. Dia tak bolehlah nak hibahkan harta yang bukan milik dia. Kan macam saya pergi kat rumah Encik Azhar kan, saya ambil kereta dia, saya nak hibahkan kepada orang lain. Tak boleh lah, sebab itu bukan harta saya. Sama juga dengan kes macam ni. Dalam geran tanah tu, katakan Encik Nik Syarifuddin dalam geran tanah tu berkongsi nama di dalam geran tu dengan adik-beradik yang lain. Katakan bahagian Encik Nik adalah 1/6 ataupun 1/3 contohnya lah. Jadi kalau Encik Nik nak hibahkan tanah tu kepada waris-waris Encik Nik hanya boleh hibahkan 1/3 tadi tu lah. Bahagian tanah tu. Daripada geran tanah tu. Bukanlah hibahkan satu geran tanah terus kepada waris-waris. Okey. Bahagian sendiri saja.
Nanti waris-waris akan buatlah turun milik tu nanti. Daripada Puan Salmiah. Parents suami saya dah meninggal. Dah apa sebelah lah kita. Tak apa. Tolong bantu. Okey, Puan Salmiah, parents suami saya dah meninggal. Maknanya bapa mertua lah, ibu bapa mertua dah meninggal dan kami ada 2 anak lelaki, 1 perempuan. Jika suami meninggal, adik-beradik lelaki suami saya tidak ada hak dalam faraid kan. Bukan faraid, dia faraid puan Ah, Typo. jadi disebabkan puan dengan suami ada anak lelaki. Jadi anak lelaki ni kita panggil stopper lah. Stopper bahasa mudahnya, layman termnya stopper. Kalau bahasa faraidnya macam lah nanti saya cakap kan semua tak faham. Bahasa mudahnya anak lelaki ni stopper. Anak lelaki ni dia akan menghabiskan baki harta pusaka kita. Dia tak akan turunlah kepada waris-waris yang lain. Okey. Puan Salmiah faham Sebab tu anak lelaki ni kuat. Bukan orang Islam tu, orang Cina pun sayang orang anak lelaki ni. Sebab dia carry nama family. Kan? Okey, sama-sama Puan Okey, Salmiah. bagi kesimpulan lah. Closing. Ada lagi tak clear sangat hibah yang boleh dibuat oleh tabung haji. Adakah hibah terus waktu kita hidup? Encik Muhammad nanti boleh tanya terus dengan introducer ataupun nanti introducer yang bawa Encik Muhammad ni boleh contact lah Encik Muhammad untuk terangkan tentang hibah yang boleh dibuat mengenai tabung haji ni. Okey. Encik Muhammad Faizal pun bagiannya pembagi harta pusaka. Anak OKU macam saya cakap tadi, kalau OKU tu dari segi akal, dia perlu ada seorang yang memegang harta dia. Dia kena ada lantik pemegang amanah lah. Tapi kalau OKU fizikal tak perlu lah. Okey, OKU fizikal boleh bagi je harta tu terus pada dia. Dia boleh pegang harta tu dan boleh uruskan sendiri lah. Kalau OKU mental saja dia perlu pemegang amanah ataupun pentadbir lah yang perlu dilantik. Okey. So apa dia nak buat? Apa dia kena buat? Kalau dia ada OKU, apa dia kena buat? Buat hibah lah. Yang pertama dia kena ada wasiat, melantik wasi. Yang kedua dia kena buat hibah dan dia kena ada dalam hibah tu melantik seorang pemegang amanah, lantik. Jadi kena buatlah lantikan dokumen pemegang amanah. Okey. Jadi saya rasa sampai situ sajalah kita punya sesi Q&A pada malam ni. Kalau saya buka nanti sampai subuh pun tak habis ni. Banyak soalan kita faham. Jadi Encik Rahman lah gulung kot. Baik. Okey. Terima kasih Tuan Fazli. Okey. Ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi melapangkan masa untuk kita malam ni. Dan program ni insya-Allah berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Okey. Semoga kita mendapat manfaat dan pengajaran daripada perkongsian ini. Kami di Hans sudi membantu tuan-tuan yang ada masalah. Boleh kontak dengan perunding-perunding kami di luar sana dan boleh berkongsi dan kita akan selesaikan membantu tuan-tuan dan perempuan menyelesaikan apa masalah berkaitan dengan pewarisan dan pusaka tuan-tuan. Okey. Jadi untuk itu kita sudahi dengan tasbih syukur. Ada lagi episod 2 ke? Ya. Ada episod 2 ke? InsyaAllah kalau ada permintaan insyaAllah kami buat. InsyaAllah. Okay, setiap bulan kita buat program ni. Setiap bulan ada insyaAllah. Setiap bulan ada program Hans Sharing ni. Okay. Stay tune. Okey, untuk itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Azli jangan keluar dulu. Sembang dulu. Tak keluar lagi. Saya tengah nak check ni peserta tadi. Saya tak boleh check siapa yang ada. Dah keluar dah tinggal 40. 40 lebih. Dah Tadi, sikit sampai 90 lebih ni. oh Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Cik Fazli. Tahniah. Ya. Encik Hashim. Ustaz Hashim lah. Ya, Enggak sama. ada sikit pembetulan tentang asal hadis yang Cik Fazli sebut tadi. Tentang Yang mana Ustaz? Puasa. Yang mana Ustaz?
yang kisah Sa'ad bin Waqqas tu, Sa'ad bin Abi Waqqas tu. ya, yang dia nak sedekahkan ataupun wakafkan harta dia, mula dia kata sebut 2/3, kemudian separuh, kan. Kemudian dalam hadis tu, seketika kemudian baginda bersabda, maksud yang sebut 1/3 tu bukan Sa'ad bin Waqqas, Nabi tapi yang sebut. adalah Nabi. Nabi sebut. Itu je. Nabi yang sebut. Maknanya Nabi sebut yang 1/3 tu boleh lah. Sorry, saya matan tu saya tak jelas sangat. Saya tak ingat. Tapi maksud tu. Maksud hadis tu betul. Cerita tu. Tapi yang sebut 1/3 tu Nabi yang sebut, bukan Sa'ad bin Waqqas. Ya, betul. Nabi yang sebut. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Macam tu yang kena ada ustaz dalam ni. Kita ada Nanti kalau kisah orang tak apa. Yalah. Ustaz Asyim ni pakar hadis tu. Bukan. Ada satu dua baca. Terima kasih Ustaz. Saya tak ingat Baik. matan tu. Yang maksud tu je lah yang saya ingat. Ya. Lepas tu kita ada ramai ustaz, ada lawyer pun ada dah sekarang. Encik Azhar kan. Lawyer pun ada. Tadi Prof Azizi pun cakap ada lawyer syar'i pun ada nak jadi. Nampak ada, alhamdulillah. Ya. Daripada dulu memang ramai yang tapi tak tahulah dia punya niat tu tapi tak kisahlah, niat tu kita serah pada Allah lah kan. Kita terima je. Dia nak belajar ke, dia nak mendalami ke, dia nak menjual ke, dia tak menjual ke, it's okay. Ya. Ada Encik Zulkifli kita pun daripada Kedah ni pun pakar hartanah ni. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal hartanah, banyak saya belajar dengan dia, Encik Zulkifli. Alhamdulillah. Yang mana Zulkifli Hamzah Zulkifli Hamzah. Saya rasa ni kot dia ada lagi dalam ni. Bunyi sikit. Cik Zul ni ada orang ni. Okeylah. Keluar ni tegur sikit. Keluar suara. Buka video. Dia tak pakai baju apa? Apa lagi ni? Okey apa malam ni Okey, alhamdulillah. Jangan So, ada what do you gangguan feel? teknikal je. What do you feel? Alhamdulillah lah. Laju Feel tapi nak dapat buat cover lagi. banyak point lah. Feel nak buat lagi kan? Nak betulkan, nak cantikkan, nak Yalah, smoothkan. Betul kan? Betul Pak. Yes. Dia ada apa? Ada benda-benda lah macam tadi Ustaz Hashim betulkan kan. So itu pun kena semak balik nanti. Ada banyak lah benda-benda yang. Tapi nanti kita ada rakaman kan? Yang ni kan? Ada. Nanti go through balik rakaman. Tengok balik yang mana salah tu, betul kan? Okey. Yalah, kadang-kadang kita bila bercakap kan, kadang kita nak cepat. Kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang kan. Sialah lagi satu pasal kita tak kontrol sendiri macam Fazli tak kontrol sendiri. Jadi benda-benda tu Tadi saya punya jari tak ada, tak bukan mana ni. Saya kena check balik. tak apa. Yang tu kita patutnya kena practice awal lah, tak apa. Yalah. Learning from kita punya mistake kan. Next time insyaAllah kita buat. Sebab saya selalu pakai Google Meet. So pakai Google Meet ni saya lain sikit kot dia punya setup dia kan. Lain. Okay lah. Macam ramai tak nak keluar lagi ni. Ramai lagi tak ada tu. 33 je. Mantap lah pemandangan. Siapa tu? Siapa yang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya minta maaf kalau lambat masuk. Siapkan kertas soalan kena hantar. Okay Ustaz. InsyaAllah gelap ni. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih support. Besok dia punya rakaman siap lah, boleh tengok. Dia satu hari ya. Terima kasih. Okay lah. Tak ada apa. Kepada insyaAllah. Baru nak bunyi Azman. Dia khusyuk dengar. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baguslah Haji Azman, banyak improve lah Haji Azman. astaghfiruka. Sikit-sikit ya. Terima kasih Doa tu. semua. Terima kasih banyak. Sama Ustaz Azim. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih. Rahman dekat mana? Rahman bukan sekali ya? Tak, Rahman kat rumah dia. Balik kat rumah. Sampai Sampai balik. Cepat balik.
Cun-cun. Ha? Cun-cun masa game macam tu. Oh. Saya, Abang Rahman laju tu. Tak sempat Ah, jumpa pun. saya tak berani nak bawa kat luar sebab takut connection tak stable kan. Ya, betul. Sama Betul. lah. Sebab tu bawa kat rumah ni, wifi kita confident dah Ada bersedia. wifi. Okey. Main slide tadi buat sendiri ke yang asal ke macam mana? Oh, yang slide tu. Cantik lah. Slide tu. Kita tengok the flow dia bagus lah. Cukup mudah. Ha. Share kita. Tengoklah siapa yang buat. Tengok orang lama. Apa pengarah dia? Siapa yang buat. Yang buat tu Rahman kita Ustaz. masuk dia ada dah. Ustaz yang buat tu bukan saya dengan Rahman pun Ustaz. Apa? Tukarlah siapa Bos buat. eh? Ha. Bos kita? Dia kata Bos tengok kita tu. yang buat. CEO kita sendiri yang buat. CEO. Mana Dia nak kata, dapat Dia tengok kan, slide ni rasanya paling latest ni. Ya, Sebab betul. dia ada pembaharuan daripada yang sebelum ni lah. Betul, Kalau betul. sebelum ni waktu kita bentang kan, kita perlu sediakan banyak bahan sikit. Ya. Tengok yang terbaru ni, dia ada step dia. Flow yang tu pun dah rasanya kalau misalnya kita tak pandai cakap pun kita boleh buat lah. Betul, betul. Betul. Jalan, Ustaz, jalan. Tanya bos, memang mantap lah. Jalan. Mudahkan urusan klien. Urusan ni kita punya Perunding. perunding. Perunding, yes, Tapi yes. itulah. InsyaAllah. Yang ada satu saya hari ni yang summary tu bagus. Saya congratulations pada Fazli dengan Rahman lah. Dia buat. Saya betulkan balik je. Saya susun balik. Yang mula-mula Rahman kongsi tadi tu. Tanpa perancangan dengan ada perancangan. Itu boleh jadi door opener. Bagus. Yang Nanti depan bagus. benda tu boleh di print colour, lepas tu laminate. Laminate bawa pergi jumpa orang satu keping ni je cukup. Betul yang depan ni. Gambar Bos. sekarang ni. Yes. Yang ni kena kredit dengan kawan kita juga bos. DR. Oh, ya. Yeah. Idea ni dia yang bagi. Tapi susunan tak betul. Saya dengan Rahman lah yang yang tambah, yang olah-olah kan. Susunan dia turun tonggang balik. Ni susunan yang betul lah ni. Ini betul. Syarah ni Betul. kan. Saya betulkan perkataan tu, saya betulkan balik. Saya takut nanti dia confuse kan. Ya. Betul. Ni Sebab banyak, mula tadi saya tengok dia banyak kepada takaful. Ya betul. Mindset dia mindset takaful. Tapi tadi Yalah, saya dah sentuh dia juga MD kan. hati. MD Ha? hati. Ini dah cantik. Alamak, lagi 27 orang tu, lagi 27. Semua tak nak keluar. Tak nak keluar, dah habis kita dah. Terpesona dengan slide baru ni. Tak apa, nanti saya bagi. Saya bagi. Terima kasih, Bos. Saya keluar InsyaAllah. dulu lah. Saya nak siapkan kerja budak je. Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Okey. Salam. Assalamualaikum. Okay. Saya ingat host boleh ni lah. Boleh end the meeting kot. Nampak gayanya. Bos, jadi kita postmortem balik, bos. Kalau Okey. kalau tak end meeting ni semua tak nak keluar ni. Dia ada dua kemungkinan je. Satu tak nak keluar, satu lagi memang dia on tak tutup-tutup. dia bukan depan PC. Ataupun dia dah tidur. Dia dah tidur. Okey, saya Sekejap, endkan siap. Sekejap, tunggu Amirul. Saya nak tengok Amirul. Amirul, mana Amirul? Amirul. Amirul. Ada. Oh, ada. Bukanlah video. Buka lah video. Dah buka lah. Bos jadi nak. Muka handsome-handsome simpan buat apa? Amirul ni, Jimat bateri. Amirul ni kat office ni. Iyalah. Dah balik lah. Tadi Balik saya sampai motor lah. Tengah. Sampai motor? Atas motor? Bawa motor tengah. Oh, mantap. Ada ni Syarifuddin ni pun ejen baru juga ni. Daripada Ipoh. Tapi anyway, congratulations lah. Syabas kepada Fazli. Ahmad Fazli Legacy. Ya, betul? Muhammad Fazli. Muhammad Fazli Legacy. Malaysia Footballist. Keep it up. So nanti all the best. So keseluruhan tu okey. Cuma donasi tu kena betulkan sikit lagi. Tapi saya puji dari segi handling menjawab tu Q&A bagus. Memang super lah kan. Mantap. Amirul kena belajar dengan introducer Fazli tu. Cara dia jawab tu memang berilmu nampak.
kasih. Super lah ini dia jawab poin tu. Cantik eh. Kan dia tenang. Siapa kata apa dia kata dia Dia gagap. dia gagap. Tak adalah. Man ada gagap sikit lah. Man ada gagap sikit. Pas mata. Dia sebenarnya nak belajar ni, ilmu ni, cara paling mudah nak belajar adalah kita jumpa orang. Bila orang bertanya baru kita akan belajar banyak. Kita Gagap tu dengan kurniaan Allah, man. Jangan dia bukan kelemahan, actually dia strengthness tau. Kan macam di Amerika kan, yang jadi top sale adalah orang yang gagap. Kan? Kan dah nak saya cerita lagi. Cerita lah. Alang-alang kan. Dia buka topik, buka tu cerita tu ya. Kita tak pernah dengar. Tu yang boleh keluar besar-besar bos. Oh, saya selalu dengar ni, saya selalu dengar yang orang beranak kat sampan. Okey. Dekat US, orang gagap ni minta kerja nak jadi salesman buku kan. Jadi salesman buku, jadi dia pergi interview lah. Dia pergi interview, dia punya pengurus, dia punya manager dekat tempat jual buku tu tak terima dia. Macam mana dia kata orang gagap nak jual buku, dia kata orang tak gagap pun tak boleh jual. Tapi dia merayu juga, dia kata bagilah aku peluang satu kali, dia kata. Okeylah, dia kata kalau macam itu saya bagi peluang. So dia bagi 10 buku kat dia, kan? Bagi 10 buku. So besok dia balik jual semua. Buku dia tebal tau. Tebal macam gini. So manager ni heran lah. Dia tanya macam mana you boleh jual lah? Kan semua orang lain semua heran. Dia cakap senang je. Dia pergi jumpa orang kan. Dia kata cek saya nak jual buku. Ini kalau cik tak nak beli, saya baca sampai habis. Faham tak? Lama mana dia kena tunggu. Dah baca sampai habis 3 hari. Okeylah, beli. So, kelemahan tu adalah kekuatan. Kan? Jangan tengok kelemahan. Tapi tengok macam yang pelawak tu. Pelawak tu kan dia gagap bila bercakap, tapi dia tak gagap bila menyanyi. Kan? Jadi sama dengan saya bos. Okey. Fikir tu dia tak gagap. Kadang-kadang tapi kadang-kadang mungkin ada sebab masalah kesihatan juga. Dia tak boleh keluar suara dengan jelas kan. Ada juga kes macam tu. Dulu orang kampung Mirul tu gagap juga dulu. Iya. Dia gagap. Mula-mula saya join Freework dengan dia gagap. Yalah, cuma tadi lah yang soalan daripada Encik Ramli tadi tu, yang dia cakap ibah bersyarat tadi dalam mazhab Syafi'i tu kan. Sebab dia memang ada perbincangan pun ulama, cuma ulama dia memakai pendapat yang menyelesaikan masalah umat lah. Sebab bukan semua kita memang mazhab Syafi'i, tapi kita tak terikat dengan semua keadaan. Betul. Yang tu saya baca lah, sebab zakat fitrah pun kita tak pakai mazhab Syafi'i. Zakat fitrah kita bayar guna wang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita bayar pakai makanan ruji setempat, kaum kat tempat tu. Jadi takkan nak bayar penuh Baitul Mal tu dengan beras nanti. Orang bayar zakat fitrah kan. Jadi kita pakai mazhab Hanafi lah. Islam tu kan mudah kan. Ya, jadi niat kita tu memang untuk membantu orang menyelesaikan permasalahan dia pada kemudian hari. Kan kalau dia tak buat tu menyebabkan ada benda yang masalah yang akan berlaku. Yang berlaku kan. Bila kita berurusan dengan undang-undang manusia kan, jadi ulama akan ambil pendapat yang menyelesaikan lah masalah tu. Sebab kita faham ada ustaz yang memang betul rigid lah, dia tak nak terima pendapat yang mengatakan hibah bersyarat ni boleh kan. Dia nak stick juga dengan mazhab dia. Tapi kita ambil lah pendapat yang boleh. Sebab dalam undang-undang pun boleh yang dibenarkan. Dan banyak perintah mahkamah dah keluar pasal hibah ni. Betul. Maka hakim mahkamah syariah pun dah iktiraf kan. Macam mahkamah tinggi syariah pun dah iktiraf. Dia bukan memudaratkan. Betul. Dia menyelesaikan masalah, solusi. Sebab kalau orang yang nak dua nama yang harta masih dalam gadaian kan, bukan semua orang boleh bayar settlekan hutang dia, nak buat pindah milik tu. Betul. Jadi dia perundangan lah.
Okey, admin, host, silakan tamatkan perkongsian hari ini. Kan sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Okey. Ya. Terima kasih Sekali semua. lagi. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.